Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada petang ini kita nak bercakap tentang pilihan raya sekali. Kita jarang cerita tentang politik yang secara begini, tapi petang ini kita nak bercakap tentang sikit ya, bukan nak campur politik parti, tetapi politik pilihan raya. Sebagaimana biasa kita ada Cik Harun kita, dan kita hari ini ada Ustaz Long, ada Syafiq, dan mungkin sekejap lagi ada orang lain lagi. Kita akan bincang tentang tajuk yang mengenai calon. Apakah calon, jenis mana calon yang boleh menjadi aset kepada parti dia, dan calon bagaimana yang akan menjadi liability kepada partinya. Mungkin pasal sekarang ini orang duduk bingung. Satu masa dulu semua orang dipilih parti. Saya masih ingatlah masa saya kecil-kecil dulu, apabila calon itu duduk dalam pusat tahanan dan sebagainya di Kemunting, bila masuk pilihan raya parti dia mencalonkan dia, tapi dia tak ada di rumah, dia boleh menang kerana orang pilih parti. Tapi lama-lama kelamaan masyarakat kita mula beransur daripada memilih parti kepada memilih calon. Saya dengar dalam pilihan raya ni pun 2-3 hari lagi nak adakan penamaan calon, dan ramai orang bagi tahu, dia kata bila orang tanya nak mengundi ke tak, dia jawab, dia kata saya belum buat keputusan lagi, saya nak tengok apakah calon yang dikemukakan oleh parti masing-masing itu boleh saya undi ataupun tidak. Jadi kalau tak ada parti yang mengemukakan calon yang menjadi aset yang baik, yang terbaik bagi pengundi, maka ada kemungkinan parti dan calon itu, atau calon dan parti itu ditolak. Pada peringkat awalnya orang tidaklah menolak parti itu, tetapi oleh kerana dia mengemukakan calon yang tidak sesuai maka orang menolak calon berarti menolak parti. Itu ni kita ada Cik Mat Hilmi lagi. Cik Mat muncullah ke depan ni supaya mudah kita nak jemput. Macam juga Ustaz Long minta muncul ke depan, Syafiq minta muncul ke depan, mudah kita nak tanya, nak bincang. Jadi sekarang ni macam biasa saya nak minta Cik Harun lah. Boleh Cik Harun kita mulakan perbincangan kita ini, dan kemudian barulah akan disambut oleh rakan-rakan kita yang lain. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk, dan juga pada peserta-peserta dialog kita pada petang ini. Dan tajuk dialog kita petang ini tentang siapa aset dan siapa liability parti masing-masing dalam pilihan raya yang tak lama lagi, ya, pada 19 bulan November. Jadi kita sekarang ini kita melihat bahang pilihan raya sudah pun mula memuncak, dan 5 April nanti kita akan tengoklah dari segi senarai siapakah calon-calon yang dipilih untuk mewakili parti masing-masing. Jadi dalam 2-3 hari ini pun kita melihat suasana yang agak panas, ya, di antara calon-calon yang sedia menyandang jawatan ahli parlimen itu ataupun DUN, ya, ada yang tidak terpilih oleh parti dan sebagainya itu. Kemungkinan itu isu-isu dalam 3 hari ini. Selepas daripada itu mungkin akan timbul isu yang lain apabila senarai nama calon itu sudah dimuktamadkan pada hari penamaan calon. Jadi dalam tajuk perbincangan kita pada petang ini berkaitan dengan siapa aset, siapa liability. Jadi kita kena lihat kepada apa yang lepas-lepas, ya, bagaimanakah sepatutnya seharusnya seorang calon itu menjadi liability, ataupun seorang calon wakil rakyat itu menjadi satu aset, ya. Jadi pada satu keadaan sekarang ini kita melihat kes-kes
calon-calon bagi parti yang berkaitan apabila terlibat dengan skandal-skandal rasuah, ya, skandal penyalahgunaan kuasa dan sebagainya itu, ya, dia sudah menjadi liability kepada parti yang berkaitan. Nah, itu yang pertama. Dan soal liability ini bukan sahaja liability kepada parti, tetapi liability kepada negara sebenarnya. Ya, kemungkinan seorang calon veteran, ya, yang sudah lama berkhidmat dalam satu kawasan parlimen itu, dia disukai oleh pengundi-pengundi kawasan dia, ya, karena jasa dia, ya, dia banyak tabu dedak dan sebagainya. Dan seterusnya, ya, orang yang berkenaan itu mendapat pengaruh yang besar, menduduki pengaruh yang besar dalam parti, ya, dan akhirnya dilantik memegang jawatan utama dalam kabinet, menteri dan sebagainya. Tetapi dari segi penilaian masyarakat, satu Malaysia ini orang tak suka kat dia, ya, orang tak suka kepada dia, ya. Tengok nama calon ni naik sebagai menteri, Allah, ya. Jadi tetapi bagi pengundi-pengundi kawasan dia itu mereka suka. Jadi ini di antara dilema kita dalam sistem politik kita di Malaysia ini, di antara aset dan liability. Jadi kalau beliau memegang jawatan di satu-satu kementerian dan tidak perform, ya, tidak kompeten, bermakna dia menjadi liability kepada negara. Jadi soal aset itu tidak menjadi masalah lah, ya, karena aset itu maksudnya bukan sahaja kepada parti, tetapi apabila parti itu berjaya membentuk kerajaan, bermakna, ya, calon yang memegang jawatan kabinet, ya, dia berupaya, ya, untuk melaksanakan tugas-tugas dia yang berkesan sebagai seorang pemimpin, ya. Dan masalah yang kedua dalam konteks masyarakat umum ini tidak faham, ya, calon wakil rakyat itu sama ada DUN ataupun di parlimen itu, mereka mengharapkan calon-calon ini berfungsi melebihi, ya, daripada kerja-kerja seorang pegawai kebajikan masyarakat, melebihi kerja-kerja seorang pegawai zakat, melebihi kerja-kerja seorang penghulu misalnya, ya. Sedangkan sebenarnya fungsi ahli parlimen itu lain sebenarnya, seperti mana pada tanggapan masyarakat. Jadi di sini apabila seorang calon itu popular di kalangan pengundi-pengundi, tetapi dia tidak menunjukkan satu sifat yang kompeten dari segi idea-idea yang besar, ya, untuk nak menangani, ya, permasalahan yang timbul, ya, di dalam negara misalnya. Jadi itu dia menjadi liability kepada negara. Jadi oleh kerana dalam keadaan masyarakat kita tidak faham di antara peranan wakil rakyat ataupun calon yang mereka nak pilih itu, jadi ini dia menjadi dilema dalam sistem politik kita. Okey, Datuk, itu dulu, nanti saya sambung. Okey, terima kasih Cik Arun. Nampaknya dalam menentukan apakah calon yang merupakan aset atau liability itu mungkin terdedah juga kepada, macam Cik Arun kata tadilah, berbagai pentafsiran. Mungkin orang dalam kawasan menganggap ianya bagus kerana banyak khidmat secara peribadi dia telah curahkan. Tetapi dari segi pengukuran sebuah negara, khidmatnya kepada negara tidak begitu banyak. Dia hanya jaga kampung yang boleh diterima oleh kampungnya. Tetapi dia akan menang dalam pilihan raya. Sebaliknya pula, kalau calon itu bagus, pandai berkhidmat kepada negara, tetapi dalam kehidupan politik kampungnya dia cuai, maka dia akan ditolak oleh pihak yang mengundi dalam kawasan undinya itu, maka dia dianggap sebagai liability kepada partinya walaupun aset kepada negara. Nampaknya macam Cik Arun sebut tadi, ada masalah-masalah di situ. Kemudian mengikut Cik Arun ni, masyarakat kita, para pengundi masih lagi confused. Saya rasa ramai orang pun memang confused. Misalnya, dia orang kata calon yang sepatutnya dicalonkan oleh parti politik itu
mestilah seorang yang mempunyai kepribadian yang luhur. Jadi keluhuran pribadi itu pula apa maksudnya dan definisinya dan sebagainya, itu pun jadi masalah. Tapi nampaknya sepakat yang menunjukkan rasuah sebagai satu titik hitam lah dalam kehidupan ahli politik itu pun, kerana kempen menentang rasuah itu hebat sangat dalam masyarakat kita, orang sedar. Tapi mungkin ada aspek-aspek lain yang maknanya keburukannya mungkin sama, mungkin lebih daripada itu. Tetapi kerana tidak ada orang yang meng-highlightkan hal-hal seperti itu, maka mereka masih lagi terselindung daripada kecaman orang ramai dan sebagainya. Saya nak pergi kepada Ustaz Long. Ustaz, minta Ustaz bagi ulasan Ustaz apa yang dihuraikan oleh Cik Arul tadi. Silakan Ustaz. Saya tadi sementara Ustaz bersedia ya, saya yang cakap sikit tu. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara jelas ni Datuk, boleh dengar? Boleh. Terang boleh, dan jelas. Baik, alhamdulillah. Baik, berangkat pada tajuk perbincangan kita pada petang ni, maknanya kita fokus pada calon ni Datuk kan? Ya, Masya-Allah. ya, bukan dasar parti, kepada calon. Pada calon, betul. Cuma saya lihat berangkat daripada suasana yang ada hari ni Datuk kan, ada suara-suara yang mengatakan kita perlu kepada calon-calon yang muda. Kita tak nak calon-calon yang maknanya kalau boleh kita nak ketengahkan orang muda. Saya lihat maknanya dalam tajuk perbincangan kita pada hari ini, orang yang menjadi aset kepada partinya ialah calon yang muda, begitu kan? Betul. Itu. Tapi ada pandangan begitu. Tapi pada saya Datuk, sebenarnya pada saya bukan muda atau tua. Maknanya kita perlu lihat ada asas lah. Maknanya asas untuk kita pilih calon ni pada saya balik kepada apa yang telah diletakkan oleh leluhur kita dahulu. Maknanya orang tua kita di dalam apa tu memperjuangkan kemerdekaan negara dan sebagainya, mereka letakkan alif bata tu. Alif agama, bangsa, tanah air. Maknanya calon-calon yang kita pilih walaupun dia berbagai latar belakang, tua ke muda ke, sepatutnya yang boleh kita harapkan untuk menjaga kepentingan mana kepentingan pertama agama lah, kedua bangsa kita ni, dan yang ketiga tanah air. Sebab saya kalau muda pun kalau Yankee tak ada guna ni. Betul, kalau dia muda tapi dia tak ada spirit, dia tak ada jiwa untuk menjaga kepentingan agama Datuk terutamanya, maka pun dia masalah juga nanti. Pada saya bukan tua muda, bukan kelulusan latar belakang seperti, tapi yang penting adalah bagaimana kita lihat dalam konteks dia boleh menjaga atau tidak kepentingan agama ni. Kedua, bangsa ni. Ketiga, tanah air lah. Walaupun dia mungkin di berbagai parti, tak ada masalah. Cuma kita lihat lagi ni, apabila yang dipentingkan itu lebih kepada berbentuk kepartian, tanpa melihat kepentingan asasnya tu, yang kita risau, kita takut menang sorak kampung tergadai nanti. Yang kita takut nanti marah nyamuk, kita bakar kelambu kan Datuk? Jadi saya punya concern saya adalah calon-calon yang kita pilih ni hendaknya orang yang kita nampak ada boleh bawa untuk menjaga harakat dan martabat pertama agama lah Datuk. Sementara Datuk, terima kasih. Okey Ustaz, clear. Pandangan Ustaz pun clear juga sama dengan Cik Arun. Jadi sekarang ni sebenarnya ramai orang duk ratib lah muda. Jadi bagi Ustaznya itu tidak memberi apa-apa lah. Mungkin kalau seorang yang sudah berumur, yang berpengalaman, itu satu masalah lagi. Seorangnya yang walaupun tua tapi sudah berpengalaman misalnya dalam mentadbir parti, dalam mentadbir negara dan mentadbir apa-apa lagi, mungkin tentunya lebih baik daripada orang muda yang belum ada berpengalaman. Masuk jadi wakil rakyat atau menteri terus, baru nak cari pengalaman pada waktu itu, mungkin itu yang gagalnya. Kau macam mana Cik Arun? Kalau Cik Syafiq nak cakap pun dia tunjuk muka lah, senang kita nak
Nak tengok memek dia nak bercakap ke, tak nak bercakap. Kalau tidak susah juga saya duk panggil. Sharon. Ya, Datuk. Okey. Macam Ustaz kita kata, Ustaz kita menolak faktor muda itu sebagai satu asas. Sebagai aset. Okey, ada betulnya. Ya, kerana faktor muda itu bukanlah segala-galanya. Tetapi sekiranya faktor yang tua itu pun sama juga, bukan segala-galanya. Ya, jadi dalam konteks kita sedang berhadapan dengan alaf yang baru, ya, kita melihat population kita, kependudukan rakyat kita ini ramai yang generasi muda ini, yang pengundi-pengundi tua salah satu dia sudah sampai kepada tempoh pelupusan. Ya, maksudnya dia akan berakhir kehidupan dia, dan majoriti yang menjadi pengundi ataupun rakyat ini adalah terdiri daripada golongan muda, ya, yang berhadapan dengan kepelbagaian. Jadi di situ bahawa golongan muda ini perlu untuk diberi peluang, dan mereka itu mestilah bersedia, ya, dengan kemahiran, dengan ilmu, dengan idea-idea besar supaya mereka dapat membawa idea itu untuk memenuhi aspirasi golongan muda ini. Ya, jadi untuk memenuhi aspirasi ini kita kena lihatlah, ya, yang pertama sekali bagaimana golongan muda ini yang bakal menjadi pemimpin PAPES ini sudah pasti mereka bersedia dari segala aspek, ya, dari segi bakat, dari segi pengorbanan mereka untuk berkhidmat, ya, supaya dalam satu keadaan mereka boleh memperlihatkan satu daya saing untuk menggerakkan idea-idea, ya. Tetapi kalau kita lihat apakah aspirasi golongan muda ini, ya, apabila kita memberi peluang kepada mereka yang berumur 18 tahun ke atas untuk mengundi ini, apa sebenarnya yang mereka harap daripada calon-calon ini, daripada kepimpinan ini, ialah untuk mengatasi, ya, masalah-masalah yang kita sedang hadapi sekarang, ya, masalah pendidikan, kos pendidikan, masalah peluang pekerjaan, masalah perumahan, ya. Sebab apa? Sebab ini di antara dilema yang sedang dihadapi, yang dipikirkan oleh golongan muda. Apabila mereka masuk ke dalam alam yang realitinya, inilah persoalan yang mereka akan tempuh. Jadi kalau generasi muda, golongan pemimpin muda ini dapat memahami aspirasi ini, ya, sekurang-kurangnya, ya, mereka itu boleh diberi peluang, ya, untuk memimpin, mengganti generasi tua yang sudah maksudnya sampai kepada hayat dia untuk berkhidmat, dan dia kadang-kadang dia tidak mampu untuk nak melihat perkembangan, cabaran-cabaran semasa. Barangkali dia nostalgia dengan zaman dia, dengan pencapaian dia, ya, tetapi adakah dia boleh melihat perubahan-perubahan semasa yang dia perlu fikirkan, ya, untuk menyediakan suatu gagasan, ya, bagi memenuhi cabaran-cabaran yang dihadapi oleh golongan muda yang menjadi majoriti rakyat di negara kita sekarang. Okey, Cik Harun, Ustaz. Saya nak timbulkan satu persoalan. Pada waktu mula-mula parti muda ditubuhkan di bawah pimpinan Said dalam minda saya, nampaknya pilihan raya sekali ini akan dipenuhi oleh orang-orang muda yang menjadi asas perjuangan kepada parti muda ini, dan calon-calon yang muda ini akan bertebaran di seluruh negara menjadi calon mewakili parti golongan muda. Tetapi malangnya saya tengok Sarawak Khabar tadi, parti muda tu hanya berapa kursi yang dapat dia bertanding. Maknanya orang muda sendiri belum mempunyai selera untuk menjadi suatu pergerakan politik yang boleh memberi jaminan kepada bangsa kita pada masa yang akan datang. Maknanya mereka belum bersedia untuk menjadi pemimpin politik. Jadi orang tua
selalu duk sebut muda, mau orang muda. Tapi rupa-rupanya orang muda tak nak bangkit. Orang muda tetap juga mempunyai perasaan yang serba salah untuk bangkit. Atau macam mana Ustaz? Yang Ustaz ni, mana Cik Arun boleh terima muda sebagai asas kepada kebaikan seseorang calon itu, tapi Ustaz tolak langsung. Saya pula menyatakan bagaimana parti orang muda sendiri gagal. Maknanya baik tak baik, orang muda sendiri tak nak muncul. Macam mana Ustaz? Baik, Datuk, apa yang saya cuba angkat ke permukaan bukan masalah tua mudanya. Maknanya kita tak ada masalah untuk menerima yang muda. Dan kita tak ada masalah untuk menolak yang tua. Tetapi menolak atau menerima asasnya adalah agama. Asasnya adalah takwa. So, maknanya muda tua tidak boleh menjadi asas yang tersendiri. Begitu? Betul. Maknanya kita perlu kualiti peribadi insan yang bertakwa tu, supaya kita nak mereka ni yang mampu insya-Allah menjadi contoh satu. Kedua, membawa rakyat kepada kejayaan yang sebenar. Sebab in our mind as a Muslim, as a mukmin, kita bukan hanya melihat dalam konteks dunia. Kita nak berjaya merentasi kubur, mahsyar, sirat, dan nanti kita masuk syurga tu. Jadi kita mungkin yang ada jiwa Rabbi, jiwa da'i, jiwa orang yang bertakwa. Supaya tak kisahlah tua ke muda. Kalau orang tua tapi tak takwa, kita tolak. Kalau orang muda bertakwa, kita kedepankan. Jadi asasnya adalah innakum indallahi ataqakum tu. Cik Arun, ya Datuk. Ustaz mengemukakan asas yang sangat berbeza. Muda tua kita tak kisah, tetapi pentingnya takwa. Adakah satu pengukuran, kriteria? Maknanya saya rasa tak ada lah dalam masyarakat kita ni orang tolak orang bertakwa, gitu kan? Tapi kalau kita nak define kan, macam mana orang yang bertakwa tu? Jalan tunduk ke, tak nak cakap dengan orang ke, tasbih semua-semua ke, ataupun menderma banyak ke, atau macam mana? Macam mana ni? Bagi Cik Arun. Saya setuju pandangan Ustaz. Maksudnya secara teoretikalnya, pandangan itu memang itulah yang sebenarnya yang kita hendak. Tapi dari segi keupayaan kita untuk menjedia orang-orang ataupun kumpulan yang Ustaz cakapkan tadi itu, sudah ada atau tidak dalam sistem kita. Jadi sekarang ini kalau Datuk melihat bahawa parti muda itu pun tidak nampak maksudnya peluang untuk bangun dalam keadaan sekarang ini. Saya melihat masalah golongan muda ini untuk memecah tembok parti yang sedia ada ini, memecah tembok struktur parti yang sedia ada ini agak sukar. Jadi katakan golongan muda yang berada dalam UMNO, adakah mereka ini berupaya untuk bersaing dengan golongan yang sudah ada pengaruh dalam struktur parti tersebut? Adakah dalam Parti Keadilan misalnya, ataupun dalam PAS misalnya, adakah kita nampak satu wajah ataupun wajah-wajah golongan belia muda yang berbakat? Kalau kita kan mungkin bila nanti Cik Arun, yang tu kita tak soal. Kita sudah bincang beberapa kali, adalah menjadi kesukaran bagi orang muda untuk memecah tembok orang-orang tua, veteran yang sentiasa mempertahankan. Hari ini pun di Perlis orang tua mempertahankan diri, di Kelantan orang tua mempertahankan, di Perak macam mana, itu cerita sudah berlalu dah. Tapi yang kita nak soal hari ini, sehingga kan parti muda itu pun, jadi tidak ada apa batu penghalang, tidak ada apa-apa. Tapi orang muda tetap gagal untuk mencari tempat. Kemungkinan kegagalan orang muda daripada politik, parti-parti politik yang ada tu, UMNO ke PAS ke PKR dan sebagainya, dah apa tu pokok 70-an lebih pun ada lagi situ. Bukan kerana kehebatan orang tua, bukan kerana orang tua tidak boleh menerima, tetapi kerana kelemahan orang muda sendiri mencari jalan dalam semua parti, malah dalam parti muda sendiri pun
tidak ada yang mau muncul. Ini persoalan Cik Arun. Macam mana Cik Arun? Okey, kalau kita melihat bahawa generasi muda ini penuh dengan idealism, ya, tapi dalam apakah dia berlaku secara keseluruhannya, idealism ini kita lihat bagaimana penyertaan mahasiswa-mahasiswa daripada tahun 70-an sehingga kini pun, ya, idealism itu ada. Tetapi dalam membentuk, bagaimana kita membentuk momentum untuk menggerakkan idealism itu supaya dia lebih menyemarak di kalangan generasi muda ini. Jadi kalau kita nak fokuskan, walaupun harapan kita untuk Datuk nak melihat, ya, parti muda misalnya, yang orang melihat ini parti orang muda lah, ya, yang membawa perjuangan orang muda. Tapi kalau tidak ada momentum yang dapat menyemarakkan, membangun, ya, semangat orang muda, ya, tentang partisipasi mereka dalam politik. Jadi ini di antara satu kelemahan, ya, pimpinan belia ataupun pimpinan orang muda dalam politik. Jadi dia nak menggerakkan isu. Macam kalau saya ambil contoh bagaimana kejayaan Rafizi, ya, Rafizi dia membina satu momentum, ya, menggerak parti dia, ya, parti dia dengan idea-idea yang orang lain tak boleh nak buat, ya. Maksudnya bukan semua orang ada kepakaran, ada ilmu untuk nak membongkar 1MDB, untuk membongkar isu-isu LCS, parlimen dan sebagainya. Jadi ini di antara, kalau orang muda tidak boleh saya mencelah sikit Cik Arun. Okey Datuk, boleh. Saya lihat rakan kawan kita itu pakar membongkar, pakar meruntuh. Tapi belum tentu seorang peruntuh yang hebat itu boleh menjadi pembina yang hebat. Dah. Betul ke tak? Saya cuba nak bernakal-nakal dengan Cik Arun dulu. Macam mana? Balik korang, apakah orang macam ni boleh menjadi aset kepada partinya? Dia tahu meruntuh, tetapi idea untuk membangun tu, saya sendirilah personally, saya belum nampak. Okey, sekurang-kurangnya dia ada satu kelebihan di situ. Bermaksudnya bukan calang-calang orang untuk membongkar dengan data-data dan fakta-fakta. Jadi kalau malah keberanian pun tidak ada. Keberanian yang pertama, yang keduanya ilmu yang dia ada. Maksudnya dengan data dan fakta itu, kalau tidak ada latar belakang perekonomian ataupun keuangan yang kuat, maka dia tak boleh nak sokak macam tu saja. Karena dia akan backfire balik, ya, apabila kita tidak ada asas-asas ataupun bukti-bukti yang berfakta. Jadi itu di situ di antara kelebihan dia. Yang saya kira benda-benda seperti ini tidak ada pada orang dalam parti-parti yang lain, ya. Misalnya dalam UMNO sendiri pun, dalam PAS, ya, mungkin parti-parti yang lain lah, ya. Jadi ini di antara kelebihan yang dia ada. Cuma kalau kita risau bahawa bagaimana dia dapat membawa idea-idea yang membangun, itu memang berbezalah daripada dia meruntuh, melihat membongkar skandal-skandal dan sebagainya. Adakah kita melihat di sudut yang lain dia berupaya untuk memimpin, ya, dengan idea itu yang Datuk sebutkan tadi itu? Ya, maknanya dia perlu kepada orang lain lah. Mana dia ni pakar peruntuh, mana bulldozer yang meruntuhkan bangunan tu, nak bangun tu orang lain lah pula, begitu kan? Okey Ustaz, ni kita nak sambung perbicaraan kita tentang kelemahan orang muda. Masalah Ustaz suka tak suka orang muda-muda sebagai satu kriteria untuk jadi aset ke jadi liability. Tapi orang muda tadi, macam saya katakan tadi, nampaknya gagal untuk bangun, terutama sekali melalui parti orang-orang muda, sehingga kan kita katakan kalau semuanya bangun serentak, mungkin masyarakat akan terpesona dan akan memberi peluang kepada mereka. Macam mana Ustaz? Kegagalan itu, pokoknya kegagalan mereka sebab mereka tidak bersedia ke, mereka tidak ambil hirau ke tentang politik dan sebagainya. Baik. Datuk, kalau kita lihat
persoalan negara kita hari ini apabila orang-orang muda seawal 18 tahun dah boleh membuat dah boleh menjadi pengundi. So saya melihat di sini mereka nampak, di sinilah mereka nak dapatkan makna semaksimum mungkin lah undian daripada orang muda. Maknanya mereka tak ada masalah, Datuk. Yang penting mereka nak orang muda ni pergi mengundi pangkah mengundi yang mereka kan. Jadi saya tengok bila saya berbual, macam baru ni saya bual dengan anak buah saya. Saya just nak tengok kan macam mana pemikiran orang muda. So dia kata orang muda, pertama dia punya direct, dia punya tu adalah media massa tu. Maknanya biasa sekarang Twitternya, apa namanya, TikToknya, benda-benda tu akan mempengaruhi mereka. Mereka bukan ada asas melihat macam kita cakap je lah, nak takwa tak takwa. Mereka melihat mana yang logik, mana yang rasional, mana yang, jadi saya lihat di ini yang kita punya satu kerisauan. Boleh saya mencelah, Ustaz? Boleh Datuk, boleh. Akhir-akhir ni bila saya rasa dakwah cara saya ni kurang berkesan, saya cuba belajar memahami apa TikTok, apa Twitter, apa-apa semua sekali. Dan saya masuk di situ dan kadang-kadang termasuk. Saya tengok yang dalam tu benda-benda yang negatif banyak daripada yang positif. Maknanya walaupun orang muda kita ni faham Twitter, apa TikTok dan sebagainya, tapi mereka tidak berfungsi sebagai orang politik dan pembangun negara. Betul. Tapi disebabkan orang muda dia friendly dengan perkara-perkara begitu. Orang maknanya parti-parti politik ini yang mempunyai berbagai agenda tadi, dia akan memanfaatkan balik kita tu. Jadi sejauh manakah kemampuan mereka menarik orang muda melalui Twitter, melalui TikTok dan sebagainya, itu akan mempengaruhi kepada pengundian nanti. Jadi kalau kita lihat PRU14 hari itu, apa kita lihat mengapa berlaku satu tsunami yang begitu hebat, because media massa orang semua dengan cepat, Datuk, kan, orang dapat maklumat walaupun masih tak benar dan sebagainya, tapi orang percaya dan beri kesan kepada politik negara, kan. So saya tengok maknanya ini satu cabaran. Apatah lagi bila kita lihat Ibn Khaldun berkata, Datuk, maknanya kalau kamu nak lihat bagaimana keadaan satu bangsa 30 tahun akan datang, kamu tengok bagaimana keadaan orang mudanya sekarang, kan. So yang tu yang kita risau, maknanya apa yang sedang berada di hadapan mata kita ni, anak-anak muda ni. Maknanya dari segi bagaimana mereka dibentuk dan sebagainya, ke arah mana, itu masih lagi ada tangan-tangan yang kita risaukan, Datuk. Ke arah mana mereka nak dibawa dan sebagainya. Jadi penting ada satu usaha yang baik, yang ikhlas, balik untuk menjaga agama ini, untuk menjaga bangsa dan tanah air ni. Kata Hasan Al-Banna, kamu takkan dapat lahirkan sebuah negara Islam kalau kamu tak lahirkan individu yang benar-benar Islam. Jadi kita kena lihat bagaimana individu di kalangan anak-anak muda ni juga, di samping orang tua, untuk kita lahirkan mereka yang benar-benar Islam dalam arti kata sebenarnya. Okay. Terima kasih, Ustaz. Sharon, kita tinggallah masalah muda tua, masalah apa, kan? Dari segi saya rasa, kalau adakah boleh kita consider kemampuan bekerja dan membina negara kita, membina bangsa kita sebagai satu kriteria untuk masyarakat menilai orang ini merupakan calon yang baik dan kemudiannya menjadi aset kepada partinya. Maknanya, katakanlah, kalau saya sebagai seorang pengundi, saya nak tengok apakah kalau saya undi, dia boleh membawa pembangunan dalam daerah ini, dalam kawasan ini. Dan dia boleh membantu negara untuk mengatasi kemelut politik, kemelut sosial, kemelut apa-apa sekarang ini. Kita sudah berhadapan dengan macam-macam masalah. Ataupun mereka perlu kepada orang-orang politik yang banyak bercakap tentang politik tapi tidak membangun. Tidak ada idea pembangunan, tapi idea berpolitik, kopi itu banyak misalnya. Ataupun kriteria-kriteria lain lagi yang merupakan seseorang itu sebagai aset kepada partinya. Okey, terima kasih. Dari segi apa yang Ustaz jelaskan tadi itu, saya berkongsi dengan perasaan yang sama. Kebimbangan tentang
trend anak muda melihat masa depan politik. Terutama sekali apabila menjelang pilihan raya ini, apakah yang menentukan mereka membuat keputusan? Jadi kalau Ustaz cakap tadi itu, pengalaman dia melihat anak-anak buah dan sebagainya itu, bahawa konten, isi-isi dalam apa nama tu di medsos, media, dalam medium medsos, TikTok dan sebagainya itu, ini agak sukar untuk kita, maksudnya sesuatu yang membimbangkan kita sebenarnya. Kenapa? Karena pengaruh ini dia tidak menggambarkan satu kesedaran yang sebenarnya, ya, yang kita perlu untuk negara kita. Ya, maksudnya kita perlu generasi yang jelek politik, generasi yang sedar tentang barisan kepimpinan yang dia seharusnya lantik melalui pilihan dia dalam pengundian, ya. Jadi itu di antara perkara yang kita risau. Jadi bagaimanakah persoalannya sekarang? Kita untuk nak memindah mindset ini, ya. Jadi ini dalam tempoh yang terdekat ini, siapa yang boleh buat, ya, untuk nak menggerak momentum, membetulkan trend pemikiran ini supaya pengundi, ya, muda ini, ya, mereka merasakan bahawa ini adalah satu saat yang penting untuk membina iklim dan landscape politik yang seharusnya negara kita tuju pada masa hadapan. Ya, jadi ini di antara persoalan. Ya, jadi apa yang Datuk jelaskan tadi itu tentang kriteria aset seorang calon, ya, sebagai satu asas untuk pengundi memilih, sudah sepastinya lah, ya, kita memilih, ya, wakil-wakil itu tak semestinya yang kita lihat dia baik saja, ya, pemurah, ya, rajin melawat kawasan, ya, kalau ada kebakaran, ada kematian, ada majlis perkahwinan, ya, muka dia memang ada kat situ. Tetapi dari segi keupayaan dia, ya, dia tidak ada idea-idea yang besar, ya, untuk dikemukakan, ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana peranan dia dalam parlimen misalnya, ya, bagaimana dia mengambil bahagian dalam perbahasan undang-undang, ya, bahasan mengenai belanjawan, ya, dia dapat mengemukakan kerisauan masyarakat terhadap dasar-dasar kerajaan, ya, dan sebagainya, dan yang lain-lain yang sepatutnya seorang ahli parlimen berperanan, ya. Jadi kalau ahli parlimen tidak ada kemahiran dari segi perbahasan idea-idea yang besar, ya, tentang undang-undang, tentang dasar belanjawan, tentang semak dan seimbang, ya, checks and balance, peranan parlimen itu, tadi sukar bagi kita untuk nak memilih ahli parlimen yang betul-betul. Walaupun di kacamata pengundi, mereka ini adalah seorang yang dilihat mempunyai kelayakan, tetapi penilaian masyarakat ini berbeza dengan keperluan sebenar negara sebagai seorang ahli parlimen. Ya, tambah lagi pula mereka tidak ada komitmen yang tinggi untuk hadir di parlimen. Katakan seorang ahli parlimen, kalau 70% ketidakhadiran parlimen, apa makna dia kepada pengundi? Itu persoalannya, Datuk. Terima kasih. Pengalaman peribadi saya sebelum saya pergi kepada Cik Ilmi, pada Cik Ilmi dan balik kepada Ustaz Long. Saya nak cerita masa saya di Kelantan dulu, ada orang ahli exco, dia cukup rapat dengan masyarakat. Kalau orang beranak, orang mati, orang sakit, mesti dia pergi ziarah. Kadang-kadang dia tak pergi mesyuarat exco kerana nak pergi tempat orang beranak dan sebagainya. Ini pun tetapi masyarakat boleh menerima. Jadi dia menjadi wakil rakyat, bukan menjadi ahli parlimen. Sebelum saya balik kepada Ustaz Long, ni kita ada Cik Mat Hilmi. Cik Mat Hilmi, apa pandangan Cik Mat tentang apa yang kita bincang hari ni? Cuba betulkan tu Cik Mat Hilmi tu tidur tu, gambar tu betul macam tadi. Apa pandangan Cik Mat? Orang macam mana yang boleh dianggap sebagai aset kepada partinya? Aset kepada partinya untuk menang pilihan raya.
Dan bila menang pilihan raya dia menjadi aset kepada masyarakat dan negara. Cik Mak dah keluar dah, Ustaz. Macam mana, Ustaz? Saya menunggu Cik Elmi tadi sebenarnya. Yalah, tak apalah. Kita Baik. Cik Elmi tu dia ada silap dia macam mana. Kita bincang apa yang Cik Arun kata tadi. Bagi komen sikit. Sebenarnya Datuk, memang dari segi idealisme, ideal memang itulah harapan kita sebenarnya. Tapi bila kita melihat pada realiti keadaan hari ini, memang saya memang risau sangat. Sebab apa yang wujud hari ini sebenarnya dia akan beri kesan tampakan jangka panjang ataupun jangka pendek juga panjang kepada agama, kepada bangsa dan tanah air sebenarnya. Jadi perlu makna orang-orang muda hari ini macam kita lihat tadi, mereka lebih mudah dipengaruhi hanya semata-mata kadang-kadang bila apa yang menyenangkan mereka, apa yang mereka kata iyalah, logik lah, betul lah. Jadi benda-benda tu kadang-kadang hanya makna tidak ditapis dengan nilai iman, tak ditapis dengan nilai takwa. Makna dia hanya semata-mata betul lah. Betul itu sejauh mana betulnya dari perspektif agama dan sebagainya tidak ada ambil kira. Jadi kita risau ada orang yang mengangguk di air yang keruh Datuk untuk kepentingan politik sempit mereka, kepentingan sempit mereka kan. Jadi mereka menjadikan anak-anak muda ni yang mana saya difahamkan pengundi baru ni lebih kurang 5 juta Datuk sebenarnya. Betul. So mereka nak dapatkan undi daripada daripada anak muda ni supaya mereka menang. Jadi mereka akan guna apa cara dan mereka akan sesuaikan dengan kehendak orang muda, kefahaman orang muda. Jadi kalau orang muda kita tak beri kesedaran supaya mereka ada daya tapisan yang baik Datuk kan. Itu yang kita risau rasa. Sebagai respon sementara. Terima kasih. Ustaz, saya rasa saya lah personally, nampak kita kena puji DAP lah. Dia berjaya melahirkan para pemimpin muda sehingga Lim Kit Siang pun sudah merasa begitu senang untuk melepaskan pimpinan dia sebab sudah ada lapisan kedua dan ketiga. Sekarang ni dalam DAP lapisan ketiga sedang aktif sebagai calon dan sebagainya. Sedangkan kita yang parti-parti yang banyak duk cerita ni dan sebagainya itu nampaknya tidak begitu berjaya melahirkan kader-kader dan sebagainya. Cik Mak Ilmi ni dah berjalan keluar dah pula. Jadi saya tak tahu dia serius ke tidak nak bincang. Ini okeylah. Cik Arun. Cik Arun, ini pun agak-agak inilah orang muda kita macam itulah, dia cuik kemudian. Macam mana Cik Arun? Nak cari orang muda yang serius untuk memperjuangkan politik negara. Barangkali kita memerlukan 5 tahun akan datang. Ya, apabila generasi ini sudah meningkat dewasa dan matang, ya, jadi masa itu kita boleh menilai, ya, golongan-golongan muda, golongan-golongan masyarakat sivil, NGO dan sebagainya itu supaya kita prihatin dalam membentuk pemikiran generasi muda ini, ya, bukan saja pembentukan pemikiran mereka ini di sekolah-sekolah, di universiti dan sebagainya, tetapi peranan semua masyarakat, ya, madani, ya, dan sebagainya itu. Jadi soal sekarang ini bagaimana kita nak menukar cara berfikir masyarakat kita tentang kriteria ataupun seorang ini menjadi aset. Ya, seorang ini menjadi aset kepada mereka, kepada negara misalnya. Sebab masyarakat kita ini dia tidak malas berfikir sebenarnya. Dia hanya melihat, dia hanya mendengar. Kalau kita katakan dia calon ini, ya, ataupun tokoh ini seorang yang mendapat perhatian dalam masyarakat. Kenapa? Kerana dia popular di meja-meja ceramah misalnya, pandai membaca nas-nas agama, mengkritik sana dan sini sebagainya itu, mereka merasakan bahawa orang seperti ini memang layak untuk diangkat menjadi pemimpin, secara maksudnya, ya, diangkat menjadi calon dalam pilihan raya. Tetapi sebenarnya dia hanya hebat di
pentas ceramah, di meja ceramah. Jadi kebanyakan masyarakat orang Islam kita ini macam ni sebab dia meletakkan kepercayaan itu atas asas dia melihat adanya nilai-nilai keagamaan. Tak apalah, itu memang betul lah percaya kepada orang yang banyak ilmu. Tetapi tak semestinya apabila dia diberi jawatan ya dalam kabinet, ya, misalnya dia kemudian dia tak boleh perform, dia hanya dilihat hebat di meja ceramah, ya, tetapi apabila diberi jawatan, ya, mengetuai sesuatu kementerian dan sebagainya itu, tiba-tiba dia tidak dapat melaksanakan tugas yang sebenarnya yang perlu kepada kemahiran-kemahiran yang lain. Ya, bukan hanya idea-idea di ceramah itu telah membina keyakinan orang kepada dia. Jadi dilema masyarakat kita di kalangan orang-orang Islam itu sendiri. Okey, Cik Hilmi, cuba buka mic tu. Saya nak tanya pendapat Cik Hilmi macam mana. Assalamualaikum. Salam. Ya, silakan. Okey. Cakap bahasa Melayu sedikit-sedikit. Okey. Belajar Melayu. Kita punya floor, kita punya public tu semua orang, mungkin ada banyak yang tak faham bahasa Inggeris pun. Kalau orang speaker ni betul tu. Silakan, Cik Ilmi. Assalamualaikum semua. Campur-campur lah. Campur-campur. Saya Muhammad Ilmi di sini Cape Town, Afrika Selatan. I like to read more, baca more on what Datuk said by di sini. So okay, Cik Ilmi. Okay, it's okay now. You can speak English. Okay. I would like to meet Datuk in the future. Inshallah, I've been to Malaysia about 17 times, alhamdulillah. So I'm trying to baca and tulisan bahasa Melayu. Yeah. So inshallah, I will be communicating in bahasa Melayu in the future. Okay. Mudah-mudahan. So I just wanted to actually say that Datuk's presentations is very interesting, and the guest that Datuk also have on is very interesting. So, but I just want to mention that a person by the name of Papak Ismail Peterson. I don't know if you heard about him, from Cape Town. He's passed on his maningal already. It's now almost a month that he has maningal, and he was also a good friend of the Emeritus Tan Sri Ismail Hussain. So, but I've been following his friends, and I've spoken to some of them. And I'm also now trying to communicate with Dewan Bahasa dan Pustaka, inshallah, so that we as Cape Malays also have a voice in the Malay world, to dunia. So I hope, inshallah, that I will also present something in the future on Datuk's program, inshallah. Okay, thank you. Okeylah. Kita mengucapkan terima kasih kepada Cik Ilmi yang mencuba untuk memberi pandangan beliau kepada perbincangan kita pada hari ini, tetapi walau bagaimanapun beliau ada komitmen yang tinggi untuk sedikit masa lagi untuk boleh berbincang dengan kita dalam bahasa kebangsaan. As far as today, mungkin tidak banyak lagi yang kita boleh bincang idea-idea Cik Ilmi, dan kita harap masa yang akan datang kita boleh berbincang dengan baik. Thank you Cik Ilmi. Ustaz, macam mana ni? Cik Harun ada mempunyai kebimbangan yang begitu tinggi tentang orang muda dan sebagainya. Jadi bagi Ustaz, orang muda ini sekadar mau dijadikan sebagai terumpuh kayu sebagai ahli-ahli politik.
Itu sebab tu kita politik tidak boleh melahirkan orang muda, begitu kan? Politik kita tidak boleh melahirkan orang muda macam dalam DAP. Kerana parti-parti politik kita yang ada itu hanya mau kepada orang muda untuk dijadikan perkakas, pengundi kepada mereka, tetapi bukan untuk digroomkan sebagai seorang pemimpin untuk dapat. Sedangkan dalam DAP, yang ada di hadapan kita sekarang ini ialah generasi yang ketiga. Macam you, macam apa-apa semua sekali yang dilihat sebagai begitu gemilang dalam apa dia tu, sudah sampai pada generasi ketiga. Sedangkan parti-parti politik kita Melayu ni masih lagi berada pada takut lama mengemukakan mereka yang berada di generasi pertama. Betul lah Ustaz. Ustaz kata bahawa berlian itu tidak semestinya baru dan lama. Mungkin kalau intan berlian permata tu makin lama makin berkilau dan sebagainya. Tapi bilakah orang muda ini akan boleh? Kita cuba lanjut lagi sikit bagaimana peranan orang muda boleh menjadi orang yang berperanan dalam politik sekarang. Saya takut macam ni, takut macam jalan dalam contoh terdekatlah apa tu Musang King, durian Musang King. Masa orang-orang Cina menanam Musang King, kita masih lagi berfikir negatif. Macam mana Musang King ni berapa orang nak makan durian sampai banyak-banyak begini? Kita tak fikir pun ada pasaran yang begitu hebat di China, di Hong Kong dan sebagainya. Maka bila dah orang tu dapat untung yang begitu banyak, barulah kita nak mula tanam. Sekarang ni bila mereka tarik diri daripada market, Musang King pun jatuh. Jadi ayam serama pun macam itulah, ikan perengguh pun macam itulah dan sebagainya. Mana bila dia orang dah tinggal, saya ingat masa saya kecil dulu, ikan tilapia. Bila mereka tinggal, barulah kita nak pelihara ikan tilapia, maka ikan tilapia kita tidak ada harga. Mungkin apabila kita dapat melahirkan orang-orang muda yang baik-baik kemudiannya nanti, rupa-rupanya orang muda itu sudah tidak berharga lagi kerana orang-orang yang dianggap tidak muda itu sudah dapat membaiki dirinya sebagai para pemimpin yang bijaksana. Saya banyak celoteh sikit Ustaz. Silakan. Terima kasih Datuk. Terima kasih Cik Harun, Cik Elmi kita dan kawan-kawan sahabat-sahabat yang bersama dengan kita pada petang ni. Berangkat bila Datuk cetuskan tadi, saya lihat begini Datuk, masalah kita ni, cerita Singapura di Langgar Todak ada Datuk. Bila Hang Nadim memberi pandangan, kemudian pembesar-pembesar melihat, maknanya dia melihat bukan cara positif, tapi melihat cara negatif. Maknanya ni kalau kecil-kecil dah pandai, besok dah besar ni, besok boleh kan. Dan ini saya tengok masih lagi ada macam, masih ada budaya ni tu. Budaya takut dengan bayang-bayang, budaya takut di overshadow kan. Jadi kita lihat di sini mana memang macam saya cakap tadi lah, maknanya ada isu ni mungkin. Dan kalau kita lihat, kita bukan tidak ada pemimpin di kalangan anak-anak muda. Sebab kalau kita lihat Datuk, cuma pengalaman saya bekerja di universiti, Datuk pun lama ke Universiti Melaya, saya pernah bekerja di UTM Sekudai sebagai Bilal Datuk. Saya melihat sebenarnya di universiti ni, kita lihat ramai mahasiswa-mahasiswi kita ni yang bergerak aktif dalam berbagai persatuan. Dan kita lihat yang antara yang dominan di universiti itu adalah PMI, Persatuan Mahasiswa Islam. Betul. Maknanya, kat UM pun sama. Betul kan Datuk? Cuma saya lihat masih lagi aktif dalam politik ni, akhirnya mereka dipecahkan dalam kelompok politik Datuk. Maknanya ada yang aktif membawa ideas yang maknanya contoh dari pembangkang, dan ada pula yang bawa bukan pembangkang lah, maknanya Islam yang Islam lah. Ada yang pula bawa soalan nasionalis dan sebagainya. Jadi di belakangnya masih didominasi oleh parti politik. Tapi sejauh manakah mereka dibentuk, dididik ke arah menjadi orang yang baik, yang matang, tapi kadang-kadang masih lagi mereka akhirnya menjadi katalis ke arah untuk menganukan lagi hal-hal yang membentuk titik-titik beda ni lah. Masih kadang-kadang oleh para pentadbir universiti sendiri. Betul. Jadi saya rasa
Mungkin silakan. penting untuk kita melihat balik, terutama kita yang non-partisan ni Datuk kan. Ya, Untuk ya melihat betul. bagaimana supaya perkara ini dapat kita neutralisekan balik. Dan sebab dia akan beri kesan balik kepada kita, kepada Ya, betul. agama, bangsa Betul. dan tanah air kita. Betul. Yalah, macam saya katakan tadi lah Ustaz. Bila Syed Siddiq ditunjulkan sebagai seorang yang bakal memimpin sebuah parti politik orang-orang muda, saya banyak mengharapkan supaya dia berjaya untuk melahirkan satu generasi muda yang tahu bagaimana berkhidmat kepada masyarakat. Tetapi saya tengok dia punya pandangan pun sangat sempit dan dia tidak ada satu vision yang jelas. Kemudian muda-muda lagi dah terlibat dengan benda-benda yang kalau tidak rasuah, penyelewengan kuasa dan sebagainya, seolah-olah begitu. Maknanya sudah dibawa ke bawah mahkamah tu, maknanya sudah calar, maka sudah calar. Dan yang paling teruk sekali, beliau tidak mampu melahirkan satu generasi, satu pasukan untuk menekankan kepentingan orang muda. Jadi betul lah macam Cik Arun kata tadi, jadi hanya macam Ustaz juga kata akan menjadi sebagai alat orang-orang muda sejak daripada universiti, macam Ustaz kata, alat orang tua untuk menjadi kuda tunggangan mereka untuk parti politik mereka sendiri. Cik Arun, nak masih lagi cakap tentang orang muda atau nak keluar, nak pergi kepada aspek yang lain? Mic. Mute, unmute. Okey, Datuk. Yes. Apa yang Ustaz cakap tadi itu menggambarkan tentang kompleksiti kita punya sistem politik. Ya. Ustaz cakap tentang bahawa di universiti, sama ada di Persatuan Mahasiswa PMI dan sebagainya, memang daripada dulu pun, ya, dulu saya lebih hebat lagi, ya, dengan kebangkitan idealism tu, ya. Tapi sekarang ni saya rasa dia sudah agak merosot, ya, disebabkan oleh patok-patok yang tertentu, ya. Jadi apabila mereka ni keluar, ya, mereka telah dipecah-pecahkan seperti mana yang Ustaz cakap itu kepada parti-parti politik yang akhirnya mereka tunduk kepada doktrin parti tersebut, ya, sehingga kehilangan idealism untuk mengkritik, untuk membuat komentar dan sebagainya disebabkan oleh soal-soal dalaman parti, ya. Jadi istilah-istilah wala, istilah-istilah fanatik dan sebagainya itu dia mula berkembang, ya. Tapi kalau saya melihat bila Datuk sebut tentang parti muda Syed Siddiq tadi itu, saya melihat beliau tidak ada think tank. Beliau tidak ada bimbingan daripada suatu pihak yang dapat menasihat dia, ya. Sebab itu kadang-kadang lontaran-lontaran idea dia itu kelihatan tidak matang, ya. Misalnya dia mengkritik tentang subjek pendidikan Islam di universiti misalnya, ya, yang mengkritik soal beberapa isu-isu yang kontroversi, ya, dan kemudian, ya, ditambah dengan kontroversi dalam kes jenayah dan sebagainya itu. Jadi di situ kita tidak nampak bahawa dia mungkin bangun secara solo dengan idealism dia itu secara solo, ya. Dia tidak dapat menggembelingkan satu kekuatan, ya. Jadi bila dia tidak ada think tank, bila dia tidak ada penasihat, jadi beberapa kenyataannya itu menimbulkan kontroversi. Jadi ini masalah, ya, yang dihadapi oleh golongan muda ini, ya, oleh parti muda ini. Jadi di situ telah menampakkan ketidakyakinan, ya, tokoh ini untuk bangun sebagai model bagi kepimpinan generasi muda akan datang. Jadi sekarang ini kita nak cari satu vacuum yang seharusnya sebagaimana, ya, tokoh mungkin ada, ya, Adli Adam, ya, Rafizi Nurul Izzah dan sebagainya ada, tetapi bagaimana kita nak membentuk, ya, mereka ini mempunyai idea, wawasan dan kesedaran. Tapi Cik Arun, nama-nama Cik Arun sebut tadi, dia tidak merupakan para pemimpin golongan muda dalam parti politik yang
tersendiri. Jadi bukan satu gerakan pemuda yang begitu komprehensif, tetapi dia terpaksa bergantung dengan parti-parti politik orang tua juga. Ya, itulah masalah yang kita sering sebut, bahawa golongan muda ini ya tidak berupaya untuk memecah tembok struktur parti-parti yang sedia ada. Jadi kalau adanya satu gerakan kesedaran orang muda ini, bagaimana kita nak melihat satu bentuk acuan orang muda yang bangun atas kesedaran mereka, ya, mereka itu tidak bergantung kepada orang-orang tua dalam parti politik seperti yang sedia ada ini. Ini yang kita sedang fikirkan, apakah acuan ataupun landasan yang sepatutnya kita bina, ya. Jadi kalau kita melihat ada beberapa kegagalan parti muda pimpinan Syed Saddiq itu, ya, jadi kita membuka ruang yang lain, ya, bagaimana seharusnya. Tetapi itulah yang saya katakan tentang kompleksiti sistem politik di negara kita hari ini yang menyebabkan bahawa sukar untuk orang muda ini membina kekuatan, melainkan mereka terpaksa bergantung kepada tapak yang sedia ada. Okey, Cik Arun, Ustaz, saya nak bagi satu contoh. Ini ramai orang marah ni. Saya nak sebut saudara saya lah, saudara Anwar Ibrahim, brother. Dalam sejarah pergerakan Islam dalam negara kita, Anwar Ibrahim merupakan seorang tokoh yang begitu berjaya melahirkan kader. Sehingga kan banyak yang dikaderkan oleh Anwar dalam ABIM dulu, dalam PKPIM dulu dan sebagainya, sudah menjadi pegawai-pegawai tinggi dan sudah bersara dan sebagainya. Dan mereka inilah merupakan kader-kader Islam yang faham tentang Islam yang maju. Bukan Islam yang kampungan, tetapi Islam maju, telah memajukan Islam dalam masyarakat kita dan sebagainya. Kejayaan itu tidak boleh dilupakan. Maka dari segi pergerakan belia, maka mungkin kita boleh anggap Anwar Ibrahim sebagai guru bangsa dari segi kebangkitan belia dalam Islam. Tetapi bila dia memimpin parti politik, maka dia pun lebih kurang Tun Mahathir juga. Asyik cantas, buang orang tu, buang orang ni, acu nak tumbuh, dia cantas berapa orang di bawah dia tu telah berselerak, dipotong dan sebagainya. Apakah ini nature politik? Dan artinya orang yang macam, kita jadi contoh macam Anwar Ibrahim tu, kejayaan dia kalau dia berada dalam satu persekitaran yang kondusif, boleh bekerja. Dalam belia ni mana ada orang nak rebut-rebut? Tak, mana orang nak berebut? Tapi dalam politik, orang tu nak rebut, orang ni nak rebut, orang ni nak membelot, orang nak apa. Mungkin dia terpaksa cantas. Akhir jadi dia satu pokok solo yang kurus. Jadi orang sekarang duk bincang. Sempat tak sempat dia nak merasai dia punya hasil perjuangan. Tidak ada orang sekeliling dah. Jadi dia hanya tegak seorang diri. Begitulah. Seolah-olahnya begitu. Ada pun yang hanya pandai meruntuh saja, tidak pandai membangun. Ini cerita lain lah. Jadi macam mana kita ni, dilema kita, sedangkan DAP mampu melahirkan orang dalam sektor politik. LG dah, umur berapa sudah boleh memimpin, mengganti bapa dia sebagai. Tun Mahathir gagal melahirkan anak yang boleh menyambung dia punya legacy. Nik Aziz gagal. Dua-dua anak dia tu berselerak, berperang sama sendiri pula apa semua sekali. Jadi saya rasa adakah kita dengan politik ni, dengan cara Islam, dengan politik dan sebagainya, adakah kita terpaksa memberi perhatian yang lebih serius kepada pergerakan-pergerakan yang tidak dalam bentuk politik sebagaimana politik kita pada hari ini, tetapi politik yang saya tidak katakan gerakan belia, ABIM dan sebagainya itu bukan gerakan politik, tetapi gerakan politik yang lebih sedar daripada politik kepartian.
Pada waktu itu, semua orang politik masuk dan semua orang pemimpin politik. Kalau kita nak katakan, masa itu ada orang yang memimpin, misalnya Syed Najib, Syed Hussein dan sebagainya, dan kemudian ada lain-lain lagi yang mendidik budak-budak pada waktu itu. Tetapi dalam politik pun ada veteran-veteran dan sebagainya, tetapi tidak boleh menjadi seperti itu. Tengok Tun Mahathir sekarang ni. Dia terkontang-konteng, dia gagal di sepanjang jalan untuk melahirkan kader-kader politik dia. Yang timbul tu ialah banyak penentang dia sekarang ni sudah mempersetankan kedudukan dia. Itu saya dah pergi telajak dah sikit. Awi? Ya, Datuk. Macam mana nak ni? Kita ada ustaz dengan Cik Arun ni. Ada Awi dah ikuti dah tadi senyap-senyap. Okey, macam mana? Okey, kita nak blame orang muda macam Awi ni. Tidak ada satu kumpulan yang besar macam dalam belia, dalam ABIM dulu. ABIM dulu, kalau dia dah convert parti politik, mungkin tidak jadi politik lah. Mungkin dia mempengaruhi orang politik. Sudah hebat dah Islam dalam negara kita sekarang. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, terima kasih Datuk. Okey. Pertama sekali mungkin saya sedikit bertentangan idea saya berbanding dengan pandangan Datuk. Pertama sekali berkaitan bila Datuk sebut bahawa Anwar Ibrahim ni orang yang suka cantas orang. Okey. Itu premis yang pertama. Okey, yang pertamanya bila kita lihat saya ada kawan-kawan dalam Pakatan Harapan dan kita lihat bahawa Anwar ni lah orang yang paling kita marah sebab dia tak suka cantas orang yang khianat dia. Dan kebiasaannya tak tahulah, saya tak dalam pasti. Kebiasaannya orang yang tinggalkan dia. Kita tengok Izam sendiri, kita tengok Azmi sendiri. Dan kalau kita Izam lihat, berapa kali keluar, berapa kali masuk? Izam sekali je keluar. Dia tak masuk. Sekali keluar tak masuk. Tapi dia terkontang-ganting lah. Mungkin sebab saya pernah bersama dengan Izam dalam Pakatan Rakyat ke Barisan Alternatif dulu seketika. Okey, pertama sekali kita kena lihat bahawa Anwar ni tak suka cantas orang sebenarnya. Kalau kita tengok Tian Chua ni pun ini bukan aliran Islamik lah. Okey, Tian Chua ni pun Anwar tak keluarkan dia daripada PKR. Sedangkan Tian Chua ni antara orang yang berada di hotel bersama dengan Azmi Ali, termasuk juga Menteri Besar Selangor. Anwar tak buang pun. Dan Anwar biarkan dan tarik dia orang supaya bersama dengan PKR tersebut. Itu yang pertama. Okey, dekat situ kan. Dan kalau Datuk kata Anwar suka cantas, Anwar bukan macam Tun. Dan semua timbalan Tun. Saya terimalah. Okey. Yang tu kena clear Datuk. Sebab okey. Terima kasih Datuk. Okey, tak payah minta maaf. Saya okeylah. Saya terimalah. Saya pun cukup tabik dengan Datuk sekarang ni berbanding yang saya interview Datuk masa di zaman universiti dulu untuk majalah Varsity. Okey, Datuk bagi saya dulu adalah seorang yang terlalu keras dan pegang pada pandangan Datuk. Tapi hari ini saya lihat Datuk begitu terbuka menerima kritikan orang yang kecil macam saya. Okey, terima kasih Datuk. Okey, seterusnya Datuk, bila kita lihat berkaitan dengan golongan muda, ramai seolah-olah hari ini bila kita cerita je pasal politik, pilihan, dan kita salahkan orang muda. Kita kata orang muda tak tahu memilih. Orang muda mudah dihasut. Orang muda mudah dipengaruhi. Okey, dan sekarang ni kita dah 60 tahun merdeka dan negara ni diuruskan oleh orang tua. Okey? Dan orang tua hari inilah yang menguruskan negara sampai jadi apa yang berlaku pada hari ini. Saya nak mencelah Wi. Okey. Agak-agaknya mengapa Tun Mahathir begitu sampai dah tua bangka tu nak aktif lagi dalam politik? Perjuangan belum selesai tu. Okey, saya okeylah. Teruskanlah. Sebab jawapan dia yang 2-3 hari lepas dia kata dia akan berjuang sampai akhir hayat dia kan. Dan kita tak apalah. Bagi saya Tun ada legasi dia yang dia dah bangunkan untuk negara. Dalam masa yang sama sikap yang dia ada yang mungkin kurang baik untuk kita setengah orang Melayu ataupun orang Islam sendiri yang pusing sana, pusing sini dan akhirnya merosakkan banyak bangsa kita. Dan sebelum ni dia dah memerintah negara dan diberi peluang lagi untuk memerintah negara dan dia khianat amanah yang perjanjian yang dia buat sendiri. Apa pun alasan yang digunakan bahawa bagi kami itu adalah satu pengkhianatan yang dia buat. Okey, minta maaf kalau ada sahabat-sahabat daripada GTA dan sebagainya mengkritik dekat Facebook. Tak apa Awi, kita terbuka lah. Tak payah marah-marah. Okey.
Saya tak marah, ustaz pun tak marah. Okey, saya nak balik pada idea bila kita menyalahkan orang muda, seolah-olah menyalahkan orang muda, seolah orang muda ni terlalu jahil sehingga mengikut apa yang ada. Dan kita kena ingat bahawa orang lama dia dah ada satu doktrin yang dia takkan berubah pun. Kalau dia suka yang hitam, dia akan pilih yang hitam sampai bila-bila. Kalau dia pilih yang biru, dia akan pilih yang biru sampai bila-bila. Sebab tu ada hijau pekat, biru pekat, merah pekat dan sebagainya. Itu adalah sikap orang lama. Dan generasi hari ni, saya lihat dia fleksibel. Dan pada pandangan dia, pada bacaan dia, dan kita kena lihat, bila pemimpin bercakap, kita kena lihat. Kalau pemimpin tu cakap hari-hari resis, hari-hari cerita pasal benda yang bukan-bukan mengarut. Tapi bila diberi amanah, dia tak laksana pun apa yang dia buat. Apa yang dia dapat, apa yang dia cakap. Contoh bila dia kata dia bagi saya kuasa. InsyaAllah saya akan ubah Malaysia ni bukan 5 tahun. Tapi bila dapat kuasa lebih daripada 30 bulan, kita tak ada kuasa. Kuasa tu dekat India, kuasa tu dekat Menteri Sumber Manusia. Ini satu rubbish yang kita katakan bahawa inilah orang tua. Okay. Minta maaf Datuk. Okey Datuk. Mungkin saya muda lagi Awi. Sama kita. Saya dah tua sikit. Okey, minta maaf sebab mungkin terlalu kasar sikit perbincangan ni. Okey. Lebih baik supaya saya, bangsa kita lebih sedar. Betul Datuk, saya setuju. Saya bersama dengan WhatsApp group parti yang saya simpati, saya tolong untuk bagi idea dan beginilah saya. Dan di situ pun saya dikritik kerana tak walak ataupun tak taat. Okey, bila kita lihat, bila orang kata orang muda selalu dipersalahkan, kita kena lihat bahawa orang muda hari ini dia ada sumber yang banyak untuk dia lihat dan dia bukan terlalu bodoh untuk hanya mempercayai satu-satu sumber. Dia akan tanya A, dia akan tanya B, dia akan tengok WhatsApp group, dia akan tengok Facebook, apa pemimpin ni cakap dan apa pemimpin ni cakap. Dan bila balik rumah dan confirm mak bapak dia dah ada pandangan politik sendiri. Yang mak bapak dia adalah yang sokong parti-parti yang telah lama. Dan nanti saya nak mencelahkan. Jadi ini ada kaitan dengan kegagalan Syed Siddiq melahirkan generasi muda dalam politik kita sehingga dia jadi parti Kemerah berapa calon yang dia boleh letak pada tahun ini. Macam mana cuba ulasan sementara tu? Okay. Bagi saya kalau tanya saya masih lagi, walaupun tadi nampak saya seolah mengkritik golongan lama ataupun golongan tua, tapi sebenarnya golongan muda masih perlukan bimbingan daripada orang-orang lama. Okey, sebagai contoh kita lihat sama macam Datuk kata tadi berkaitan dengan DAP yang meletakkan batch ketiga dia orang, generasi ketiga dalam pilihan raya ini. Dan itu kita lihat nampak DAP dan kita lihat kalau kita dalam UN kita bangga kita ada Syekh Omar, kita ada dalam Nazri Yunus bersama dengan Bersatu, kita ada Hasbi muda, kita ada Razak, semua dah bertanding dalam pilihan raya di bawah 40. Okey, dan Syekh Omar dalam 20 lebih kalau tak silap saya dia bertanding untuk Paluh. Okey, ini maksudnya semua parti dah mula memberi ruang kepada generasi baru termasuk UMNO sendiri sebenarnya. Okey, walaupun ketua pemuda UMNO agak tua, tapi calon-calon baru yang fresh ramai. Sama juga dengan PAS. Maksudnya orang muda diberi bantuan. Dan kalau kita lihat negara hari ini dipimpin oleh orang tua yang ada hari ini, sama ada Anwar baik, Mahathir baik, hatta Tok Guru Haji Hadi baik. Dan mereka ni adalah pemuda-pemuda yang hebat pada zaman mereka. Okey, pemuda-pemuda yang hebat pada zaman mereka di usia muda. Yang memang dia dah bawa negara ni di zaman dia dan dia tahan untuk menah dan tribulasi. Maksudnya mereka ni diasak, digetak. Mahathir sendiri berapa kali kena buat UMNO, Anwar dipenjarakan, Ustaz Hadi macam-macam cabaran yang dihadapi. So maksudnya kita tak boleh nak salahkan generasi lama ni yang ada dalam politik. Tapi cuma kita mengharapkan generasi lama memberi peluang, maksudnya bukan bagi peluang mudah-mudah masuk dan naik di tahta macam kita kata Syed Siddiq sebagai contoh. Dapat terus di posisi yang besar dan tak sangka boleh jadi menteri dan sebagainya. So bukan teruji dengan ujian besar seperti orang lain dan berbanding dengan kalau kadang-kadang PAS itu pun nasib Mazli Apa dia? Nasib Mazli pun macam itulah. Nasib Mazli. Mazli. Cumanya Mazli tidak pergi pimpin parti politik sendiri. Bagi saya lebih baik berada di dalam parti-parti orang lama yang dah ada idea boleh bagi panduan. Cuma orang lama kena sedikit ada kejujuran
dan generasi, sebab kami pun bila kita bincang pasal politik nak masuk parti, saya selalu kata dekat kawan-kawan saya, kalau you nak bantu, you jangan ambil orang yang beza 2-3 tahun ataupun 5 tahun dengan you. Maksudnya kalau keluar daripada kampus UM, daripada PMI ke KMU ke, nak tolong calon-calon muda yang umur beza 5 tahun ataupun 10 tahun, ni potensi untuk Azhar sekejap. Ni maksudnya generasi yang terlalu dekat ni adalah generasi yang mudah nak kena potong. Tapi kalau diorang pergi support orang tua, kemungkinan susah sikit untuk dia nak kena cantah. Kerana generasi lama ni dia akan jadikan budak-budak ni adalah mentor dia. Generasi muda ni adalah sebagai pekerja dia untuk dibangunkan. Yang tu saya tengok Syekh Omar, dia bersama dengan Tian Chua masa dalam Syekh Omar PAS pada masa tu. Kemudian bila kemudian kita transfer pada DAP, dan hari ini Syekh Omar berada dalam posisi yang agak menarik dalam DAP. Walaupun kita tak suka DAP dan sebagainya, itu perkara yang kedua, tapi ruang dan peluang yang diberikan cukup baik untuk generasi, kalau kita pandai susun generasi kita. Tapi yang gaduhnya adalah generasi yang dekat-dekat je sebenarnya, yang beza 5 tahun, 10 tahun, yang rasa kedudukan dia boleh tercabar. Okey, itu saja Datuk. Okey, terima kasih. Ustaz, ulas yang orang muda kita ni, Encik Awi ni. Saya tertarik Datuk, dan setuju sangat bila Cik Awi kata orang tua hari ini adalah pemuda yang hebat di zaman mereka. Yes. Ini satu semua macam tu. Betul. Maknanya cuma kita lihat benda ini akan terus berulang kalau kita lihat, sebab sepatutnya pemuda-pemuda yang hebat ini bila mereka punya orang tua hari ini, maknanya sepatutnya ada suasananya sepatutnya lebih baik. Sepatutnya. Dan kalau kita lihat mereka-mereka ini agamanya sangat hebat. Kalau kita lihat macam kita sebut Anwar Ibrahim tadi, macam Datuk cakap kan, memang tak dapat dinafikan. Di mana kita lihat gelombang dakwah dalam negara kita ni, memang antara ni kita ada saham Anwar Ibrahim yang sangat hebat. Sangat banyak. Sangat banyak, betul. Cuma Datuk, saya ada dalam satu ceramah di satu masjid, dan bila saya minum, ada satu orang, dia ni bekas aktivis ABIM satu masa dululah. Di zaman-zaman keagungan, mana zaman mana usrahnya Tamrin kan. So, apa yang dia luahan rasa dia? Dia kata usrah dulu dengan usrah sekarang jauh beza. Dia kata dulu ada roh. Macam sekarang tawa, hamba. Dulu maknanya ada elemen rohaniat yang sangat tinggi lah, elemen tarbiyahnya kan dan sebagainya. Ini juga berlaku dalam gerakan-gerakan Islam yang lain. Maknanya dalam Arkam ke, dalam PAS sendiri pun, dalam mungkin tabligh pun sebenarnya kalau kita lihat, suasana yang dulu dengan yang sekarang memang sangat jauh beza. Di mana dari segi ruhiyah, dari segi elemen tarbiyah dan sebagainya. So, mungkin kita kena tengok balik elemen ni. Sebab contohlah gini kita dengar, maaf cakap lah, kalau kita dengar forum Ehwal Islam kan Datuk kan? Kita dengar dulu bila panel-panel bercakap zaman-zaman tu kan, dia punya lain tu. Tapi sekarang ni macam kita rasa hamba, macam tawa kan. So ada pentingnya yang kita kena lihat balik elemen rohaniatnya, elemen ruhiyah tarbiyahnya tu, saya rasa kita kena kembalikan balik. Itu untuk pandangan saya. Ya. Syarul? Okey Datuk. Apa yang Ivy jelaskan tadi itu mungkin kita dapat bersetuju apabila dalam parti-parti yang sedia ada ini kita masukkan orang muda, tetapi dengan syarat kejujuran orang tua ini mempercayai golongan muda yang masuk ini barangkali dalam keadaan yang terdekat ini tak semestinya orang muda dengan idealism dia tubuh parti yang baru karena kita melihat kesukaran untuk orang muda melibatkan diri dalam politik ini dalam keadaan mereka itu tidak ada bimbingan, tidak ada pembimbing dan tidak ada satu think tank yang kuat untuk membina satu momentum untuk nak menarik anak-anak muda yang menjadi majoriti pengundi ataupun rakyat di negara ini. Jadi kalau sebegitu, cuma seperti mana yang Ustaz cakapkan tadi lah, apabila dimasuk dalam parti-parti politik ini, dia sudah
seolah sudah semacam tertakluk dengan doktrin yang sedia ada. Ya, jadi ini yang kita bimbang, ya, sehingga dia tidak dapat menjelmakan idealismenya itu untuk nak melihat keperluan-keperluan realiti yang sebenarnya di luar daripada pemikiran parti. Ya, jadi ini yang perlu kita lihat, ya, dilema dalam keadaan yang tertentu, walaupun golongan muda ini diberi tempat dalam politik, tetapi politik perlu berubah. Ya, jadi politik perlu berubah untuk menepati, ya, suasana realiti, ya, yang kita hadapi dengan kepelbagaian, ya, masyarakat Malaysia pada hari ini. Cik Arun, Ustaz dan Awi lah, saya tengok macam Syed Siddiq dicongkel oleh Tun Mahathir, Rina dicongkel oleh Tun Mahathir. Dah Rina pun nampak macam gagal dah lah. Boleh dikatakan gagal. Kemudian Dr. Mazli. Mazli itu akhir dia pergi ikut Brother Anwar dia. Jadi benda-benda macam ni, mengapa orang macam Tun Mahathir itu, bolehkah kita jadikan sebagai contoh bagaimana para pemimpin Islam Melayu kita tidak serius dalam yang macam Awi kata tadi, tidak serius bila mendidik seseorang itu, seolah-olah dia bawa orang-orang muda ini bukan untuk didik, tapi sekadar untuk menjadi kuda tunggangan kepada beliau untuk melakukan idea dia. Bila perancangan dia tu gagal, dia lepas orang ini pergi tanpa apa-apa panduan. Jadi mereka itu terpaksa merempat sendiri dalam kepimpinan. Siapa nak ulang ni? Okey, kita melihat ini satu kekurangan Tun Mahathir sebagai pemimpin besar, ya. Jadi sepatutnya sebagai pemimpin besar dia dapat melahirkan pengganti dia itu lebih besar daripada karisma yang dia ada. Tapi dalam kita menilai, kita tidak melihat benda ini berlaku, ya. Anak dia sendiri pun tidak sehebat dia sendiri misalnya, ya. Kan, ya, tokoh-tokoh yang lain itu pun bukanlah lahir daripada bimbingan dan didikan, ya, seorang tokoh besar seperti dia, ya. Jadi ini di antara saya rasa kekurangan yang sepatutnya dia menyediakan suatu wawasan dengan ketokohan dia itu sebagai negarawan yang melahirkan pimpinan-pimpinan pengganti, ya, pimpinan-pimpinan pewaris ini sehebat dia ataupun lebih hebat, ya, daripada beliau sendiri. Ya. Apakah itu kekurangan bangsa kita ataupun orang Islam dan sebagainya? Macam mana ni? Berbanding dengan orang lain, dia boleh dah sampai, katalah Kek Siang nak banding dengan Tun Mahathir. Dari segi kualiti kepimpinan dan kelincahan politik jauh lebih baik Tun Mahathir. Tapi Kek Siang sudah dapat melahirkan 3 generasi ke bawah. Tun nampaknya gagal lah. Malah saya tak nak ulang lah, takut Awi marah lagi. Brother Anwar pun maknanya bukan cantas pun, makanya kita katakan Kamaruddin Jaafar di mana sekarang, Kamaruddin Makno di mana sekarang. Jadi pergi ke sana membara di sini dan sebagainya. Jadi orang generasi saya dan kemudian sikit lebih muda tu maknanya tidak kekal di bawah satu payung yang diketuai oleh Anwar Ibrahim. Macam mana, Awi? Ya, Datuk. Bila kita lihat Anwar dengan dia punya generasi yang dia telah lahirkan, ada tempat-tempat dan posisi yang telah membawa kebaikan pada negara, terutamanya dalam islamisasi sistem dari segi perbankan, pendidikan dan sebagainya. Yang tu kita akui bahawa itu zaman dakwah dululah. Zaman dakwah dan zaman berkuasa. Okey. Cabaran selepas berkuasa dan tidak punya apa-apa, dan cabaran orang yang dapat habuan lebih menarik berbanding dengan nak sokong orang yang tak ada kuasa ni. Okey, seperti kita lihat Azmi sendiri, kalau dibelai oleh Tun walaupun selama ni berada dengan
Anwar, tapi bila dibelai, dan kita telah menjangkakan perkara ini pada awal pelantikan. Begitu juga sahabat-sahabat lain yang hebat seperti yang dapat tarbiyah yang sehingga Datuk KJ Kamarudin Jaafar yang berada, yang kita tak sangka orang yang baik, pijak semut pun tak mati, boleh juga terjebak dengan, tapi itu kelebihan yang ada pada Azmi. Maknanya Azmi bawa dia masuk dalam PKR dan memberi ruang dan janji untuk mendapat apa yang sepatutnya dia dapat. Dan Anwar mungkin bila kita bincang dengan kawan-kawan lama pun, dia kata Anwar tak ada sinar sebagai Perdana Menteri sampai bila-bila. Sebab kata orang Cina pengantin perempuan. Saya tak tahu apa maksud dia. Dia kata Anwar ni seolah-olah pengantin perempuan yang tak ada tempat untuk berada di depan. Saya tak tahu itu betul ataupun khurafat kan. Tu saya dah dengar dalam beberapa orang Cina, developer yang besar-besar, bila sebut bincang pasal politik tentang Anwar. Dekat situ. Tapi yang kita lihat, untuk adakah mereka ni teruji sama seperti Tun. Tun zaman muda dia adalah orang yang fighter kepada kepimpinan, sama ada kepimpinan walaupun dia muda, dia boleh hampir keseluruhan Perdana Menteri adalah air tangan dia untuk dijatuhkan. Maksudnya okay, daripada muda sampai umur emas sekarang ni pun dia masih lagi bekerja untuk menjatuhkan Perdana Menteri. Itu kehebatan Tun yang kekal segar dengan idea dia. Begitu juga Anwar yang zaman mudanya adalah seorang yang lantang. Berada di dalam UMNO pun lantang, mengkritik, memberi pandangan dengan vision yang jelas. Tapi adakah kita generasi muda hari ini, kita ada pemuda hari ini yang sanggup kontra idea dengan pemimpin yang ada? Kebanyakan kita adalah sama masa kita berada dalam jemaah Islam pun perkara yang sama, tak boleh kritik, kena walak. Bila kita ada jemaah yang CP-CP Islam pun sama juga, tak boleh nak kritik pimpinan. So saya teringat pesan arwah Ustaz Kamil bila saya bersama dengan dia nasihatkan saya ada dua benda yang jangan buat kalau masuk dalam organisasi politik. Pertamanya adalah mengkritik raja-raja, mengkritik mufti. Itu antara nasihat dia. Dan seterusnya jangan terlalu mengkritik pimpinan. Yang ni agak saya rasa kita diajar adalah untuk mengkritik benda yang salah, menyokong benda yang betul. Dan siapa yang buat salah pada pandangan kita tak semestinya kita betul, tapi kita rasa tak betul, kita boleh bagi pandangan, dan pandangan tu sama ada bila kita belai dengan baik, biasanya tak diterima. Tapi bila kita kritik, orang akan melantung dan menyebabkan kita jatuh. Dan sini saya lihat ada satu orang manusia lah, atau dua orang manusia yang begitu berpegang pada idea dia. Satu boleh survive di dalam parti dan satu lagi mungkin akan tersisih daripada parti. Pertamanya Khairi Jamaluddin. Khairi Jamaluddin yang kita tak tengok dari sudut Islamik dia, tapi kita lihat dia adalah future leader di dalam UMNO. Di mana masa dia bintang dia bersinar bersama dengan Pak Lah dan sebagainya naik dan seterusnya, dan dia deliver di kementerian dia. Tapi hari ini dalam UMNO, kalau kita tanya siapa yang boleh bawa negara ke arah yang lebih baik daripada UMNO, kita nampak KJ. Kalau kita nak harapkan generasi yang ada top 5 hari ini, kita akan slow, sendu sama macam ni lah. Tapi kalau kita tengok KJ, mungkin dia boleh membawa reform pada ekonomi walaupun dia daripada UMNO. Tapi KJ, kemana KJ hari ini? Dan tak mungkin untuk dia naik. Kerana generasi muda dia yang ada sepatutnya support KJ ni, tak sanggup support KJ. Sepatutnya bersama-sama KJ untuk naikkan KJ. Itu satu manusia di dalam. Sama dengan penyakit Syed Siddiq lah. Syed Siddiq, saya rasa sebab terlajak kot. Saya rasa belum tiba untuk dia bukan ada idea dia yang hebat. Saya tak rasa idea dia mahal. Tapi idea KJ dengan gerak kerja KJ sebelum ni, saya nampak idea KJ lebih excellent, cerdik, intelligent banding dengan KJ yang rempuh sana sini. Banding dengan Syed Saddiq. Dan satu lagi Rafizi Ramli. Rafizi Ramli dengan idea dia sendiri, pegang pada idea, berperang dengan idea, sanggup keluar PKR, kejap rehat dan masuk balik dan macam-macam yang dia buat. Antara orang yang kita lihat generasi muda yang ada pengaruh, yang ada idea. Okey, yang lain-lain kalau kita lihat parti-parti lain, Amanah baik ataupun mana-mana parti yang ada hari ini, baik PAS sendiri. Tapi PAS kita tak berani nak tegur, takut kena masalah dekat Facebook, kena rotan. Dekat Facebook dah confirm kena maki kan. Tak apalah, PAS tu parti yang hebat, parti yang luar biasa. So maksudnya generasi muda yang ada daripada selain daripada KJ dengan Rafizi, siapa lagi yang boleh kontra idea dia untuk melawan arus dalam
parti. Dan KJ hari ini pun kita lihat dah mengikut arus. Dan inilah orang-orang yang saya rasa sepatutnya diberi peluang. Tapi beri peluang tu bukannya maksudnya dia kena bagi kapet merah. Tak. Maksudnya dia kena fight untuk idea diterima. Sama seperti Mahathir, lawan arus sampai dia jadi Perdana Menteri, sampai dia naik dan sebagainya. Sama juga macam Anwar, walaupun tak pernah jadi Perdana Menteri. Tapi dia istiqomah dengan idea dia. Itu yang menarik tentang Anwar. Walaupun kita pun tak tahu apa yang jadi pada dia. Tapi itu kita lihat adalah orang daripada generasi muda yang konsisten. Dan kita lihat kalau kita biarkan orang yang lahir daripada tanpa cabaran, tanpa vision dalam negara, ke mana kita boleh dapat? Kita tengok Palah sendiri, apa yang kita dapat pada negara. Kita kata aman apa semua, mungkin tak ada krisis masa tu, tak ada ujian besar. Kita tengok Najib yang daripada Lubuk Emas dan terlibat dengan YNDB dan sebagainya. Pak Mael dan juga Muhyiddin adakah memberi satu kejayaan yang besar kepada negara kita. Dan ini adalah pemimpin yang seolah-olah tak tahu nak bawa hala tuju negara ke mana, tapi dapat jadi Perdana Menteri. Itu masalah yang kita ada. Ya. Okay. Terima kasih. Okey. Terima kasih Awi. Sebelum saya nak pergi kepada Cik Harun dan Ustaz ni, saya nak tanya Abu Affan ni, buka unmute Abu Affan, nak cakap tak? Okey. Ustaz. Cuba bagi ulasan. Saya pun dah batuk-batuk tak boleh nak cakap dah. Baik, Datuk. Saya bila perbincangan yang diangkat oleh Cik Awi dan juga sebelum ni Cik Harun dan Datuk cetuskan untuk perbincangan yang ke arah untuk bagaimana melihat yang lebih dekat suasana yang ada hari ini. Saya melihat, Datuk, masalah kita sebenarnya adalah kita hari ini umat sudah confuse antara matlamat dengan alat. Hari ini sebenarnya parti ni bukan matlamat sepatutnya. Parti ni adalah alat. Alat untuk mencapai matlamat. Maksudnya perlu ada yang lebih besar. Hari ini because of matlamat yang besar tidak diletakkan pada tempatnya, jadi parti itu jadi matlamat. Jadi bila parti jadi matlamat, akhirnya kita bukan fokus pada titik temu, kita fokus pada titik berbeza. Saya bila perbincangan ni, saya teringat apa yang berlaku kepada almarhum Yusuf Qaradawi. Ya? Kalau kita lihat, sebenarnya Yusuf Qaradawi ini adalah hasil daripada tarbiyah didikan Hasan Albana. Jadi dia sangat terpengaruh dengan fahaman Hasan Albana daripada dia muda, dia mahasiswa dan sebagainya, dan itu dia teruskan dalam dan ini kekuatan gerakan Ikhwanul Muslimin. Sebab kita lihat gerakan Muslimin itu matlamatnya jelas, maknanya untuk meletakkan harkat dalam tempat Islam, tetapi ahlinya itu telah bergerak dalam berbagai spektrum. Maknanya kalau Yusuf Qaradawi dalam bentuk ilmiah, dalam bentuk akademik dan sebagainya, Mausi dalam politik. Jadi sepatutnya dalam konteks negara kita ni, mungkin itu yang kita the missing link. Maknanya sepatutnya Islam menjadi matlamat dan kita bergerak dalam berbagai spektrum atas maksud untuk meletak Islam pada tempatnya. Tapi apa yang berlaku, saya melihat itu hari ini seolah-olah parti itulah jadi matlamat dan kadang-kadang Islam itu jadi alat pula. Ini yang maknanya yang terjadi. Islam itu seolah jadi alat untuk kepentingan politik sempit. Dan akhirnya kita tak sampai ke mana. Itu berpecah. Ustaz. Ya, Dok. Ustaz, saya mencelah Ustaz punya keluhan, boleh ke? Boleh, Dok. Di Malaysia ni Ustaz ingat ada ke Al-Marja'ul Ulia? Macam Banna. Nah, saya rasa itu sebabnya tonggak yang menjadi asas kepada idealisme orang bawahan ke arah mana nak menuju. Jadi kalau di Timur Tengah tu kita ada Ikhwan dan kita ada Banna, ada Kutub dan sebagainya. Dan maknanya orang belakang ni cepatlah. Nah, dia boleh berkembang di bawah bayangan itu. Bawah shadow dia. Sedangkan kita di sini, saya nak tunjuk siapa pun tak tahu. Yeah. Kalau di Indonesia ada Pak Nasir. Nah, kita sendiri tidak ada. Nak kata marja' a'la di Iran, Khomeini, itu pun makin runtuh dia punya legacy dan sebagainya. Itu yang tak tahulah, itu saya hanya mencelah lah Ustaz. Ya. Adakah oleh kerana itu? Kalau oleh kerana itu, kita bina sekarang.
walaupun sudah terlewat, tetapi saya di Kelantan tu cuba nak mengembalikan semula apa yang disebut sebagai Serambi Mekah. Tapi orang-orang yang berautoriti tak berapa selera pula. Mungkin dia kata ini bagaimana nak kembalikan yang sudah hilang. Kata Umar Khayyam, semalam sudah pergi, besok baru dalam cita-cita realitinya hari ini. Ini celoteh saya lah. Okey, Cik Arun. Ya, Datuk. Cik Arun nak ulas Ustaz tu. Orang di sini sekarang ini tidak ada orang macam Qardawi, tidak ada orang macam Mursi yang semuanya menjiwai idealisme perjuangan benar. Macam mana? Okey, kecenderungan yang apa yang Ustaz jelaskan tadi itu dari segi antara sepatutnya parti itu atau parti politik itu menjadi alat jadi matlamat ya. Dan Islam itu adalah matlamat lah sebenarnya. Tetapi kecenderungan ini berlaku ya. Kita melihat apakah sebabnya yang menyebabkan kecenderungan ini berlaku, sedangkan dari segi pengaruh agama, dari segi pengaruh ajaran Islam itu yang menerangkan tentang konsep yang telah kita fahami yang sebenarnya. Tetapi apabila masyarakat beralih kepada parti politik, dia sudah menjadi matlamat. Jadi kita melihat di manakah sebenarnya kesilapan kita dan siapa yang sepatutnya memperbetulkan kesilapan ini bila tidak ada maraji' al-ulia tadi itu. Adakah fenomena ini berlaku pada zaman almarhum Tuan Guru Nik Aziz masih ada? Adakah benda ini berlaku ya ketika itu? Jadi kalau katakan ketika itu tidak berlaku, bermakna ya Tuan Guru Nik Abdul Aziz ini merupakan satu maraji' ulia. Kalau itu apa nama tu tidak berlaku lah. Seperti mana yang keluhan Ustaz tadi itu. Jadi semua persoalan dia tu kenapa ini berlaku? Ya, politik itu sudah berada di depan agama. Agama itu sudah menjadi kadang-kadang menjadi alat ya untuk membina pengaruh politik. Dan pengalaman ini bukan setakat ini tapi seluruh dunia. Seperti mana keluhan almarhum Asy-Syahid ya Said Ramadan Al-Buti tentang pergerakan politik di Syria, benda yang sama ya. Tetapi di Malaysia pun keadaan itu berlaku tetapi dalam bentuk yang tidak dalam degree yang masih rendah ya. Jadi kalau kita biarkan keadaan ini berlaku, maka perkara ini agama dijadikan alat untuk pertunggangan politik, dia sudah bahaya ya, seperti mana yang telah berlaku di Syria itu sendiri. Jadi kemungkinan itu saya tak pastilah ya, kemungkinan Ustaz ada reason dia untuk nak menilai apa yang Ustaz cakapkan tadi itu. Ya, itu saja Datuk. Okey. Terima kasih Cik Arun. Saya nak sebut polemik, bukan polemik lah. Pada suatu hari saya tanya almarhum Harun Din, macam mana entah okey ke dalam PAS ni, boleh buat apa-apa ke? Dia kata orang yang tak masuk politik tu tetap istiqamah tanpa politik lah, dia kata. Dia tak kata saya gagal nak baiki dalam PAS pada waktu itu. Tetapi kami satu, dia generasi abang sikit tapi kami satu generasi lah. Generasi saya tu macam dia, Tan Sri Yusof Noh, dia orang semasa dalam Ustaz Datuk Nakhai dan sebagainya. Jadi generasi kami itu adalah orang yang bagus-bagus. Tetapi cuba kita bayangkan, kalau Tuan Guru Nik Aziz tidak menerjunkan dirinya dalam politik, apa kita punya gambaran? Apakah Nik Aziz akan menjadi popular sebagaimana Nik Aziz yang memimpin politik, ataupun Nik Aziz yang tidak ada apa-apa harga kerana dia tidak dalam satu grup yang dinamakan politik.
Jadi kalau kita nak blame ni Aziz, pasal apa awak ni tidak ada jadi marja' ulia sebab dipengaruhi oleh politik. Tapi kalau dia tak masuk politik, adakah dia akan menjadi marja' ulia, guru bangsa macam Gus Dur? Kita kata kesalahan Gus Dur kerana dia telah mengubah sikapnya. Selalu dia kata saya nak jadi guru bangsa. Tetapi tiba-tiba ada satu vacuum yang begitu besar yang dia rasa dia sepatutnya dia terjun kerana nak menyelamatkan kekosongan yang ditinggalkan oleh Soeharto. Tetapi dia menjadi korban kepada perjuangan Islam sendiri. Sehingga peranan dia sebagai guru bangsa sudah tidak mempunyai apa-apa fungsi lagi. Jadi saya kalau nak fikir macam mana kita tengok orang ni dan sebagainya. Saya kata macam mana ya? Apakah nasib bangsa kita macam ni? Tidak mempunyai, dah zaman kesultanan berakhir dengan kehancuran. Kalau tengoklah yang paling akhir Kesultanan Brunei hancur, tinggal sekekangkera kerana perbalahan sama sendiri. Jadi kesultanan itu, kesultanan ini. Jadi adakah ini nasib bangsa Melayu? Orang macam Syed Najib misalnya, boleh dilihat sebagai orang yang terhormat, sebagai legasi yang ahli fikir. Tetapi tengok dia punya kedudukan sekarang ni sudah tidak dihiraukan oleh sesiapa pun. Tinggallah segelintir orang Istad, bekas Istad dan sebagainya. Jadi yang dia pimpin di Istad itu pun tidak muncul sebagai orang-orang yang tokoh pemikir dari segi aliran yang dia ada. Macam seolah-olah bangsa kita ni tidak dianugerahkan oleh Tuhan pemimpin-pemimpin besar yang bersifat seperti itu. Tinggal lagi lah macam Tun Mahathir dengan Anwar. Jadi yang ni pun dia bila tua dia tidak boleh menjadi payung. Mahathir dia terjun sendiri. Saya kata Tun buat apa lagi politik-politik dengan budak-budak ni? Tidakkan Tun ini orang seorang apalah kita katakan tokoh yang begitu besar sekali. Tapi dia rasa dia terpaksa cemburkan diri dalam politik melihat kepada kata dia keburukan yang terlampau besar dalam negara kita. Kalau dia biarkan begitu maka negara kita akan hancur. Maka lebih baiklah dia kata saya korbankan diri saya walaupun saya sudah tua. Ini semuanya ini senario yang ada di hadapan kita, seolah-olah Tuhan tidak memberi satu takdir yang baik kepada bangsa kita untuk melahirkan orang yang ada cukup hebat tentang legasi perbuangan yang boleh menjadi idealisme pada orang kemudian. Macam mana ni? Siapa nak ulas ni? Saya bukalah tiga-tiga ni. Yang Brother Awi boleh komen dulu. Ya, siapa dia? Awi komen. Awi, Ustaz suruh Awi komen. Macam mana Awi? Okey Ustaz, terima kasih. Terlalu besar yang sudah Datuk ceritakan tadi. Cuma bagi saya sama, saya setuju dengan Datuk bahawa kalau katakan Tun ni dah sepatut jadi pusat sumber ilmu ataupun khazanah negara. Dia menjadi penasihat kepada seluruh bangsa Malaysia. Dia tak boleh nak kata dia untuk Melayu lagi, dia nak cerita pasal Melayu. Sepatutnya dia bukan cerita pasal Melayu supaya nak jadi pemimpin lah. Maksudnya dia kena cerita Melayu yang integriti. Idea dia mahal. Patutnya dekat situ kedudukan Tun pada hari ini. Tapi dia masih lagi membawa diri nak terjun sama-sama bergelut dengan orang muda dan yang generasi dia mungkin dah tak ada dah pun. Dia je. Dan ni adalah generasi baru yang perlu dan dia boleh terus menyumbang. Rasanya kalau dia di luar tidak terlibat dalam politik, idea dia lagi mahal dan lagi disanjung. Maknanya kalau tidak terlibat politik, tempat orang pergi meminta nasihat dalam pergolakan politik macam ni. Ya. Itulah yang kita harapkan. Sebab tu bila kita adalah pemuda dulu, kita selalu buat rombongan pada ahli akademi, pemikir, korporat, supaya mereka ni memberi pandangan kepada kita generasi muda. Sepatutnya, dan Tun sepatutnya bukan kata untuk generasi muda, dan Tun adalah bukanlah nak kata setara dengan raja ataupun agung ke apa, tapi idea dia tu mahal dan dia boleh mengkritik dan tanpa terlibat dalam politik yang saya rasa idea dia mungkin akan jadi, kalau dia kata okey kita akan sokong grup A pada tahun ni. Yes. Grup A bagus. Dia ada pemimpin integriti dan kita akan pastikan
orang ni macam ni macam dia tak ada kepentingan, dia di luar. Mungkin Yeah. masalah dia nak juga duduk kat situ, dia nak juga jadi PM ketiga kali, bukan ketiga kali. Okey, itu satu masalah yang kita hadapi dekat tu. Tapi saya tetap optimis bahawa setiap kita dah mengalami zaman mewah sebelum tahun 98, tahun 2000, dan ini adalah orang-orang peringkat-peringkat datuk menikmati kemewahan negara, dan kami adalah generasi yang pasca krisis negara, walaupun nampak macam makmur, tapi 8 tahun kita mengalami kos yang tinggi dari segi perubahan daripada golongan generasi awil dah makan tulang dah. Dah makan tulang. Kita pun tak tahu anak-anak kita apa akan jadi selepas ni kan. Tapi kita cukup optimis. Kita cukup yakin bahawa walaupun Datuk seolah-olah seperti berputus asa bahawa Allah tak bagi anugerah pemimpin yang baik. Dan saya cukup optimis bahawa satu masa kita akan ada generasi pemimpin yang hebat. Mungkin kita diuji untuk hari ini. Belum berputus asa, cuma timbul detik soalan. Okey, insyaAllah. Sebab kita lihat, sebab kita mungkin kita berbandingkan negara kita dengan negara jiran, Indonesia, Thailand, Singapura yang katalah. Maksudnya Vietnam sendiri, mereka dalam keadaan yang lebih baik daripada kita. Sebab apa berlaku perkara ni? Sebab mereka pada masa tu jauh di bawah kita, dan mereka mencipta berapa kali pilihan raya yang lebih complicated daripada kita. Kita setakat kena sikit 22 bulan. Kita kena yang kecil macam ni, kita seolah-olah dah berputus asa. Ramai orang dah tak naklah perubahan. Kita takut. Indonesia berapa kali tukar Perdana Presiden, berapa darah yang mengalir di Indonesia. Kita tak ada satu darah pun mati. Darah yang mungkin ada arwah adik yang kita propagandakan sebagai kematian disebabkan oleh sentimen politik. Tapi ni adalah benda yang sedikit diuji dengan benda macam ni pun kita dah tak sanggup. Macam mana kita nak melahirkan pemimpin yang lebih hebat, yang lebih lincip bukan untuk Malaysia. Saya ingat saya pernah dengar ceramah Datuk dalam radio dulu bahawa jiwa besarnya Datuk masa SPPM, kalau tak silap saya, Datuk cerita bahawa Datuk ada cita-cita untuk Indonesia Raya, Melayu Raya, saya tak ingat. Tapi maksudnya gabungan dua kuasa besar, dua negeri Nusantara lebih besar. Dan kalau bayangkan kalau kita ada Indonesia ataupun kita berada di Indonesia, lagi banyak bangsa, lagi banyak kaum, sama Islam, lagi banyak fahaman, lagi banyak konflik. Dan hari ini Indonesia terus meningkat. Dan saya yakin dengan 30 lebih juta dalam negara kita, dan rakyat kita mempunyai IQ yang lebih tinggi berbanding negara jiran yang lain, Indonesia ataupun Vietnam. Dan ini fakta, tapi mungkin dengan Singapura kita rendah sikit lah. Tapi nak cerita ni bahawa dengan jumlah yang tak ramai, dengan pemikiran, pendidikan yang baik, negara kita mungkin akan boleh cepat recover. Cuma mungkin akan sedikit jatuh dalam 5 tahun ataupun 10 tahun ni, dan insya-Allah kita akan jadi lebih baik daripada apa yang kita ada. Kalau tak ada krisis, tak ada banjir, bila tanah nak subur, dan kalau tak ada krisis, macam mana kita nak pecut ke depan? Dan krisis ni adalah ujian untuk kita lebih maju ke depan, saya rasa. Itu pada pandangan saya, dan kita cukup optimis bila perbincangan kita rentah parti dengan generasi kawan-kawan. Semua yang menceritakan bahawa mereka optimis. Tapi kita sendiri pun akui siapa leader di kalangan pemuda yang sanggup ke depan dengan idea-idea yang baik menongkas arus. Ini yang tak ada dalam kita hari ini. Okey, terima kasih Datuk. Okey, terima kasih Awi. Sebelum saya nak minta Ustaz tolong buat kesimpulan, bagi sikit Cik Aaron. Okey, perbincangan kita pada petang ini tentang siapa yang di-accept, siapa liability kepada parti masing-masing dalam pilihan raya akan datang. Jadi, saya pun fikir juga, siapakah akan menjadi aset selepas daripada 19 hari bulan ini? Sama ada Anwar, Mahidin, Zahid, Ismail, ataupun Tuan Guru Haji Hadi. Jadi itu pertanyaan saya ataupun kesimpulan saya dalam perbincangan ini. Terima kasih, Dok. Okey, terima kasih Cik Aaron. Saya nak bagi peluang hari ini kepada Ustaz Long buat kesimpulan Ustaz, dan kita jadikan kesimpulan itu mewakili pandangan-pandangan kita pada hari ini sekurang-kurangnya untuk sementara perbincangan pada minggu yang akan datang. Silakan Ustaz. Baik. Kesimpulan Datuk rasa kecil saya nak Allahu Akbar. Begini, saya melihat
pertama tadi tentang Tun Mahathir Mohamad. Kadang-kadang Datuk, sebelum saya pergi kepada sikit conclusion, saya melihat kadang-kadang saya berfikir begini Datuk. Kita lihat Singapura kan. Bila Lee Kuan Yew tidak menjadi Perdana Menteri. So apa yang berlaku pada Lee Kuan Yew, dia dah dilantik menjadi Menteri Mentor. Saya dan maknanya dia terus dapat memberi sumbangan pandangan contribution dia. Tapi dalam konteks negara kita, saya melihat apa yang berlaku pada Tun, dia tidak dilantik jadi Menteri Mentor. Dia tak nak, Ustaz. Dia tak nak Dia so, tak nak. Ya. So maksud saya, dia sepatutnya diberi satu kedudukan atau satu tempat di mana dia boleh terus memberi contribution. Sebab saya lihat macam berlaku satu keadaan di mana akhirnya dia mungkin pada pandangan dia terasa di pinggir dan akhirnya dia membangunkan satu alternatif yang lain. Satu. Jadi maksud saya mungkin di sini ada isu kita lah kat negara kita ni, orang Melayu kita ni. Kadang-kadang dia ada tu takut overshadow, takut maknanya dipotong jalan dan sebagainya. Dah sudah ni jalan kita ni, kita punya masa pula kan. So sepatutnya kita ada hati terbuka, meletakkan dia sebagai orang yang menjadi tempat rujukan dan sebagainya. Itu lebih baik. Itu satu lah tu. Yang kedua, kadang-kadang saya berfikir, saya kata tu ni dah tua dah kan. Mengapa dia masih melakukan? Kerana saya fikir begini, mungkin dia nak tunjukkan pada kita dah. Sebab bila dia nak tunjukkan pada kita, apa kesan bila kita orang Melayu tak bersatu? Bila orang Islam tak bersatu? 22 bulan dia jadi Perdana Menteri. Dia jadi Perdana Menteri, kita lihat. Dan bagaimana kita lihat, saya suka melihat perbincangan di Parlimen tu, dalam radio TV dan YouTube dan sebagainya. Pada masa tu saya lihat jadi risau, jadi takut kita bila Islam itu maknanya terlalu kita boleh hina lah Datuk kan. Ada tempat lagi orang-orang maaf Datuk, mereka ni berani lah pada masa tu. Dan tiba-tiba Tuan Mahathir lepaskan jawatan. Kan? Bila lepas jawatan habis, mereka tak ada kuasa dah. So kadang-kadang saya fikir mengapa Tuan buat macam tu. Saya rasa mungkin dia nak tunjukkan pada kita orang Melayu Islam apa akan berlaku bila kita tak bersatu. Jadi kadang-kadang saya berfikir mungkinkah, sebab dia dah hujung hayat dah, dia hujung usia dah. Jadi mungkin dia melihat, dia buat satu pengorbanan yang besar untuk anak bangsanya menilai balik apa yang akan terjadi kalau tak bersatu dan sebagainya. Itu sementara Datuk. Kemudian sebagai kesimpulan kita hari ini, saya melihat dah sampai masanya kita bukan kepada problem fokus. Hari ini kita banyak fokus kepada problem. Ini hari ini kita melihat lebih kepada solution focus, bukan problem focus. Kita masih lagi bergaduh sebab kita banyak fokus pada problem. Dan kita go deeper dan akhirnya kita duduk menyalahkan. Bila problem focus, dia akan menyalahkan orang lain. Ini salah A, salah B, salah C. Kita sepatutnya pergi kepada solution focus. Dan dalam solution focus ni Datuk, dia hanya fokus pada dua perkara saja. Pertama, what we want to achieve. And second one is how to achieve. Jadi kalau semua orang ada matlamat yang jelas untuk meletakkan Islam pada tempatnya, Datuk kan, itu mercu yang paling tinggi lah. Jadi berbagai spektrum parti politik dan juga berbagai organisasi yang ada sepatutnya menjadi alat ke arah untuk katalis ke arah itu dengan melihat berbagai kaedah cara yang kita patut lakukan. Orang politik dengan cara orang politik, pelakon dengan cara pelakon, penulis akademik dengan cara akademik. So kalau semua orang jelas matlamat, insya-Allah kita akan bersatu lah. Sementara itu demikian Datuk, mungkin Datuk boleh simpulkan terus insya-Allah. Okey, terima kasih Ustaz. Biasanya saya tak buat kesimpulan sendiri. Kita serahkan kepada ahli panel, kemudian para penonton kita yang jumlahnya ribu-ribu itu, buatlah kesimpulan sendiri. Dan kalau sekiranya dalam pepatah Melayu mengatakan terhantuk baru menengadah, mungkin dalam pilihan raya ini sama seperti pilihan raya 14, kita akan terhantuk sekali lagi. Bagaimanapun, kita harap kita akan menengadah lebih baik daripada kita pada waktu kita terhantuk pada pilihan raya yang ke-14. Mungkin walaupun orang Cina mengatakan angka 5 itu angka yang tidak tetapi kita haraplah ia lebih baik daripada angka 4 yang juga dianggap oleh orang Cina sebagai tidak nak tunggu 8 tu jauh sangatlah. Jadi saya rasa
khurafat, orang-orang Cina tu saya sebutkan di sini sekadar untuk melihat bagaimana arah perkembangan dalam negara kita. Malah orang-orang Cina sendiri pun sedang berhadapan dengan permasalahan bagaimana kepercayaan yang diberikan kepada DAP sebelum ini sebagainya tidak boleh memberi hasil yang baik. Ada sebahagiannya mereka itu berpendapat berada dalam keadaan yang sebelum itu lebih baik, terutama sekali dari segi perniagaan, ahli-ahli korporat dan sebagainya. Begitulah tuan-tuan, dan saya ucap terima kasih banyak kepada kita-kita yang berbincang pada hari mata-mata untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita harap bangsa kita akan dapat sedikit sebanyak faedah daripada perbincangan hari ini, dan yang kita harap itulah yang selain daripada yang berfaedah itu tinggal sebagai hampas yang akan menjadi beban kepada kami sendiri. Akhir sekali, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.